Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Dr. Hadi. Alhamdulillah, Waalaikumsalam syukur. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Kami ambil masa Ustaz malam-malam ni. Ada ceramah ke tadi? Ustaz dengar ke suara saya? Hari ini Alhamdulillah saya kosongkan untuk sempena dengar ke? Putus-putus Dengar. ke saya punya line? Okey, clear. Clear, mungkin lag sikit je. Tak apa, it's okay. Teruskan. Saya hari ini saya kosongkan jadual saya khususnya untuk memberi laluan kepada sembang santai, soal jawab insya-Allah. Baik. Betul. Syukur. Ada lagging sikit Ustaz ya. Kejap saya sambil-sambil tu. Baik. Ustaz, dengar ke? Sekejap, kita sedang dapatkan line yang terbaik untuk Ustaz. Okey. Sambil-sambil tu saya catat soalan daripada sahabat-sahabat kita. Yang contoh macam Adi Rose, Tuan Haji Talib, just buat clarify kepada panel hukum, buat bis atomi ni je. Itu isu yang tengah melanda ahli atomi sekarang. Sekian. Ya betul. Dia sebagai ahli dia mestilah nak tahu apa settle ni kan. Yang sana kata macam ni, yang sini kata macam ni. Dia pihak berautoriti tak cakap apa lagi. Betul tak Adi Rose? Saya faham. Saya memahami apa yang anda maksudkan tu. InsyaAllah nanti kita akan bersama kita bagi laluan kepada Ustaz untuk berikan kita buah pandangan beliau. Nampaknya line begitu mencabar. Kita doakan ya. Razak Mazlan, dalam atomi tak ada jualan. Yang ada hanya pembelian. Adakah transaksi dikira suatu perniagaan atau hanya profit sharing kerana kita sama mengembangkan perniagaan atomi? Bagus soalan tu Razak. Saya ambil soalan ni. Ustaz? Sekejap kita beri laluan kepada Ustaz untuk dapatkan line yang lebih baik. Okey, teruskan ya. Boleh tanya soalan. Saya ambil soalan-soalan ni dulu. Bagus soalan daripada audience. Ini yang saya nantikan. Okey. Transaksi. Ada lagi yang nak tanya soalan? Okey, baik. Yang lain? Boleh ke Ustaz ulas tentang surat dari Atomic Global berkaitan akaun yang berbeza tu? Oh, okey. Wah. Sudah ada surat kah? Baik, saya tak pernah nampak lagi surat tu. Saya pernah dengar. Tapi nak tahu jugalah. Kan? Surat. Saya pernah dengar tentang surat itu. Nanti saya akan tanyakan surat dari Atomic Global ya. Terima kasih. Lagi, ada siapa yang nak tanya? Soalan saya, menurut pandangan seorang ustaz, ni daripada Zakaria Kasim, FB, WhatsApp dan media sosial lain tidak boleh dikaitkan dengan sumbangan agama kerana tiada jelas sumbangan tersebut. Tapi Atomi sangat jelas dalam misi dan visinya walaupun di bawah Dreamy Foundation. Bagus Zakaria Kasim. Soalan dia sangat jelas. Dia kata yang lain ni, yang lain FB social media ni tak ada. Ni rasa soalan ni kita pernah tanya, tapi kita tanya sekali lagi sebab tidak jelas ke mana perginya. Atomi ni jelas kan? Atomi ni jelas pergi Dreamy Foundation. Begitu. Alhamdulillah. Baik, kita dengarkan nanti jawapan pada Ustaz. Yang lain-lain? Zul Saidi, saya pernah dengar daripada Ustaz-Ustaz di Indonesia, ada orang bertanyakan beramal dengan orang kafir, mana mereka ada sumbang kepada agama Kristian. Dan mereka banyak ustaz yang saya dengar ustaz mereka kata dibolehkan dan tiada masalah. Selagi transaksi kita sah dan barang yang kita beli itu halal. Kerana ekonomi besar dunia dipegang oleh orang beragama selain Islam. Malam ini saya nak minta pandangan dari ustaz yang pakar bab muamalat di Malaysia. Bagus Zul Saidi. Zul Saidi. Okey. Ridwan. Katanya boleh bermuamalat. Boleh tu tahap mana? Boleh. Jadi ada hukum ke? Kan? Boleh ke tahap mana? Jadi okey, teruskan tanya. Saya baca lagi. Sementara saya nantikan Ustaz untuk dapatkan talian yang terbaik.
Ustaz dah ready ke? Sekejap ya, saya check. Sebentar ya. Kod-kod kalau Ustaz tak ada lagi, saya teruskan dengan barangkali kita nak jemput DTA untuk bersama dengan kita. Okey, kejap. Ustaz tengah cari laluan yang lebih baik. Sekejap malam masih muda. Geng-geng ataupun orang-orang yang bersama biasa dengan atau ini kadang-kadang kelas kan menuntut ilmu dengan DTA dengan King, kelas teknikal, product knowledge, Masya Allah, kadang-kadang sampai ke tengah malam. Talib dengar ke Talib? Assalam, nak tanya boleh ke share live ni? Boleh. Cuma tak tahulah kalau kata boleh ke kalau dalam grup? Allah alam. Boleh cuma tak tahulah lepas tidak Facebook tu. Teruskan. Pendendam tak terbalas. Siapa tu? Kamil Rozaimil. Okey, Samsudin. Adakah sebelum ini urusan pelbagai perdagangan terbang dilakukan di Malaysia disyaratkan untuk membuat urusan pematuhan syariah? Samsudin. Okey. Tu agak tinggi soalan tu ya. Maksudnya melibatkan Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talib dengar ke? Saya masuk balik. Saya salah tekan. Saya dengar Ustaz. Baik Ustaz. Macam-macam soalan dah ni. Masya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Bagus ni soalan. Okey. Tuan Adnan sekejap saya nak tanya. Okey Ustaz, sebelum Tuan Adnan. Oh, ni kitab Tuan Adnan. Nanti Tuan Adnan ajukan balik soalan ni. Saya takut komen atau soalan hilang. Okey Ustaz, sebelum tu Ustaz. Saya tak apa-apa nampak. Ustaz nampak saya ke? Nampak. Saya nampak. Saya tak nampak Ustaz. Okey Ustaz, tak apa. Yang penting saya dengar suara Ustaz. Baiklah. Ada yang saya pun dah beri pengenalan tentang siapakah Ustaz sebenarnya, apakah background. Saya rasa siapa Ustaz yang kita bertemu ni, Dr. Nur Muhammad Hadi ni, dah pun saya nyatakan. Yang kita nak tengok tu adalah ilmunya ataupun apa yang kita nak tekankan hari ini. Ada beberapa senarai soalan yang mungkin saya nak tanyakan dahulu. Benda yang paling penting sekali, ada yang kata daripada apa ni, Zali Wan tadi, adakah dengan berniaga atau berdagang dengan orang yang bukan Islam ni ataupun dengan pendapatan yang kita terima ni, saya kumpulkanlah sebab dia lebih kurang sama je soalannya, akan boleh menimbulkan atau menggoyangkan akidah kita Ustaz. Kat mana sisi berdagang ataupun muamalah dengan orang yang bukan Islam, yang belum Islam ini boleh menggoyangkan akidah? Ke tahap mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Talib. Moga-moga Allah meridai, memberikan hidayah taufik kepada kita semua insya-Allah. Dengar ke suara saya jelas ke? Dengar jelas. Syukur. Baik, alhamdulillah, saya sebenarnya tidak berada di rumah. Jadi sebab tu ada sedikit masalah kerana saya menziarahi abang saya yang tak berapa sihat. Jadi sebab tu maafkan saya kalau line tak berapa nak baik, tapi insya-Allah kita doakan moga-moga sampai di akhir line dalam keadaan baik, dalam keadaan yang memuaskan. Sebelum daripada tu, izinkan Ustaz menyebut satu perkataan para alim ulama sebelum kita mulakan mukadimah. Sebenarnya bukan siapa yang bercakap. Siapa yang bercakap tu tak penting sebenarnya. Sama ada Dr. HD bercakap ke, doktor lain bercakap ke, ustaz lain bercakap, tu tak penting. Tetapi yang paling penting, seperti mana yang disebutkan oleh Imamul Malik rahimahullah, kullu kalam yukhad wa yurad. Semua perkataan boleh diambil
ataupun boleh dibuang. Sama ada kita nak ambil satu-satu perkataan, satu-satu percakapan, ataupun kita tak nak pakai perkataan, percakapan illa melainkan, kata Imam Malik, menunjukkan kepada kubur baginda Rasulullah. Maksudnya semua percakapan manusia boleh kita ambil. Hari ini boleh kita tolak. Hari ini kita setuju ataupun tak setuju, kecuali apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita bercakap kena ada dalil. Kena bercakap atas dasar faktor dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Iaitu kita bercakap atas dasar dalil, bukan bercakap atas dasar sifat kebencian ataupun sifat kita nak berdebat untuk nak berlawan. Tidak. Saya tidak suka berdebat dan saya tidak suka bercakap, melainkan apa yang dibahaskan oleh para alim ulama, kerana perbahasan ataupun ilmu yang saya ambil daripada bumi Morocco adalah mengenai tentang khilaf, pandangan-pandangan ulama, asbabul khilaf fi ulum syar'iyah. Itu master saya punya ni. Sebab apa saya terangkan? Supaya mengetahui bahawa kita menghormati mana-mana pandangan. Cuma apabila saya belajar daripada sebab-sebab khilaf di dalam ulum, di dalam ilmu-ilmu syariah, maka berdasarkan itu saya bercakap atas dasar ilmu, bukan bercakap atas dasar hawa nafsu ataupun bercakap. Dan saya pasti semua yang bercakap nak kepada kebaikan. Itu yang pasti, insya-Allah. Dan sebelum saya nak minta Tuan Haji Talib ulang balik soalan, sebelum daripada tu saya nak membaca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Baik, silakan. Baik, sebenarnya apabila kita bercakap iaitu tentang hukum tanpa berlandaskan dalil, maka hakikatnya kita tak perlu memberi perhatian. Sebab tu kita kena ada dalil. Dalil ni maksudnya bukti. Kalau bercakap tentang syariah, kita bercakap tentang konsep hukum hakam yang 5, seperti mana kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi, wa'lam, dia kata anna ahkama syara' khamsah, iaitu ketahuilah bahawa hukum syara' ini ada 5. Yang pertama al-ijab, iaitu wajib. Yang kedua an-nadbu, sunnah. Yang ketiga at-tahrim, haram. Yang keempat al-karahah, iaitu makruh. Dan yang kelima al-ibahah, harus. Kemudian kata Imam Nawawi, iaitu tidak sabit satu pun daripada hukum-hukum ini melainkan dengan dalil. Kalau kita nak bercakap bahawa sesuatu tu haram, maka kita kena tahu apa dalil dia. Apa yang menyebabkan dia haram? Kerana apabila kata para alim ulama, sesuatu perkara yang kita nak katakan haram, dia memerlukan dalil yang kuat. Sesuatu hujah yang kuat. Dia bukan boleh berlandaskan orang kata sangkaan. Tidak. Islam tak sebegitu kita sangka. Mungkin, boleh jadi. Kemudian tanpa kita cari dahulu bukti-bukti sebelum kita mengetahui dengan yakin dan sebagainya. Sebab tu bila ulama membincangkan bab ini, kata Imam Nawawi, dan dalil-dalil syarak itu telah ma'ruf, iaitu dalil-dalil syarak yang kita bincangkan itu semua ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Kalau seseorang itu menggunakan dalil Quran, kita juga menggunakan dalil Quran. Sebab tu apabila seseorang yang mengetahui tentang ilmu perbahasan ulama, perbincangan ulama, perbezaan pandangan ulama, dia akan berlapang dada. Sebab apa? Sebab itu kalau kita tengok ada 4 mazhab. 4 mazhab ni bererti ada para alim ulama yang berselisih di antara satu sama lain. Maksudnya berselisih di antara satu sama lain, di antara satu hukum dengan satu hukum yang lain. Sebab itu ulama-ulama ni membicarakan tentang soal dalil. Kata Imam Nawawi lagi, tidak perlu diberi perhatian kepadanya serta tidak perlu kepada jawapan orang yang tidak ada dalil, orang yang tidak ada, orang kata hanya kepada sangkaan, maka kita tak perlu beri perhatian. Ini kata Imam Nawawi, boleh rujuk di dalam kitab Al-Azkar, muka surat 382. Serta tidak perlu kita disibukkan untuk menjawabnya. Sebab tu hari tu ada orang bertanya, kenapa Ustaz tidak jawab? Saya telah membentangkan tentang hukum hakam. Kemudian saya telah bagi tahu tentang dalil. Banyak dalil dan insya-Allah saya akan ulang serba ringkas. Dalil-dalil yang saya gunakan sepatutnya kita
berlandaskan pada dalil. Pada dalil. Maksudnya apa yang saya gunakan dalil, adakah dalil itu tak tepat ataupun mungkin dalil itu tersasar dengan kefahaman yang sepatutnya. Tetapi ada orang kata kenapa Ustaz tak jawab apabila ditanya. Saya apabila tengok soalan-soalan, insya-Allah pada malam ni saya akan jawab. Cuma bila dalam soalan tu dia tanya Ustaz ABC. Jadi saya tak boleh jawab sebab yang ditanya kepada Ustaz ABC. Jadi saya bukanlah kita nak kata nak mengangkat nama Ustaz Hadi ataupun Dr. Hadi berbahasa, tidak. Tapi saya, nama saya Nur Muhammad Hadi. Jadi kalau tanya kepada saya, insya-Allah saya jawab. Tapi kalau tanya kepada Ustaz ABC, mungkin Ustaz ABC akan jawab lah. Dia jadi macam tu. Jadi perbahasan yang disebutkan serta tidak perlu kita disebutkan untuk menjawab kata Imam Nawawi. Bersama dengan ini para ulama ada yang secara sukarela dalam hal seperti ini dengan menyatakan dalil dan akan kebatilan. Maksudnya apabila kita bercakap sesuatu hukum hakam, dia berpaksikan kepada dalil, dan dalil itu juga apabila digunakan dalil umum. Dalil ni umum. Contoh apabila kita menggunakan dalil-dalil umum, maka apabila ulama yang faham tentang dalil itu boleh jadi bercanggah pandangan, pendapat mengenai tentang dalil. Jadi mesti ada dalil yang kita lihat kalau mereka menggunakan dalil khusus, ada juga kita menggunakan dalil yang kalau mereka menggunakan dalil umum, kita juga menggunakan dalil umum, dan perbahasan ulama itu ada. Jadi kita menghormati perbahasan ulama. Sebab tu orang yang menghormati perbahasan ulama, maka dia akan berlepas daripada ketaksuban. Dia akan berlepas daripada sesuatu perkara yang mana dia tidaklah dia orang kata terlampau susah ataupun masalah dalam perkara-perkara yang ada di sana khilaf. Jadi itu secara mukaddimahnya, iaitu apa yang kita bercakap hari ini. Ustaz cuba kupaskan dalam bentuk dalil. Kemudian antara yang Ustaz nak sentuh lagi untuk kefahaman, kenapa Ustaz ataupun kenapa saya cuba mengeluarkan hukum? Tidak, saya bukan mengeluarkan hukum. Dan saya tidak memberikan fatwa. Saya ulang sekali lagi, ini bukan mengeluarkan fatwa. Hukum apa yang ada perbahasan dalam ulama, saya keluarkan. Kerana saya bukan mufti. Soal mereka yang ada autoriti iaitu Jabatan Mufti, itu kerja yang akan dilaksanakan. Siapa yang diberikan tanggungjawab, mufti daripada mana. Jadi apabila keputusan telah dibuat, kita kena akur. Itu tidak ada kompromi. Maksudnya JAKIM ke, kalau badan-badan mufti ke yang telah mengkaji secara detail. Maksudnya bukan secara hukum yang dikeluarkan secara orang kata biasa, tetapi secara detail yang telah disemak semua. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, maksudnya seperti mana kata Syekh yang saya juga menuntut, Al-Qardari. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa seorang yang mengetahui hukum hakam apabila ditanyakan sesuatu masalah yang mana tugas seorang orang yang memang duduk dalam bidang agama, yang duduk dalam orang kata kerja dakwah ini, khususnya kepada mereka yang disebut alim ataupun orang yang tahu hukum hakam, maka tugas mereka adalah menyelesaikan masalah ummah. Tugas. Apabila ditanyakan kepada saya, macam mana Ustaz, duit kami adakah haram? Adakah kami ni duduk dalam syubhat? Adakah kami dalam keadaan berdosa? Takkan saya kata tak boleh saya beri pandangan. Jadi pandangan saya juga melihat kepada rujukan para alim ulama melalui dalil, perbincangan, perbahasan. Maka tidak menjadi satu kesalahan untuk saya mengutarakan pandangan-pandangan, dan akhirnya pandangan itu nanti akan dibincangkan oleh pihak yang berada dalam pihak badan-badan yang berautoriti, yang kita tahu dan kita sedia maklum bahawa insya-Allah tak lama ataupun mungkin pandangan-pandangan itu mungkin ada perbezaan-perbezaan. Jadi masing-masing kita menghormati, masing-masing kita tahu mereka telah menggunakan segala ilmu yang ada berijtihad. Begitu juga seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu kita berpaksikan kepada dalil-dalil hukum syarak. Moga-moga mukaddimah itu menjadi kefahaman. Kita tak nak melihat setengah video, tak tengok pada video yang sepenuhnya. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa saya membicarakan mengenai tentang soal apa yang telah dibicarakan oleh ulama,
bukan mengeluarkan fatwa yang baru. Memang dah ada perbincangan para alim ulama, cuma pihak berautoriti akan keluarkan itu, kita serahkan kepada mereka kebijaksanaan mereka. Kita yakin bahawa insya-Allah segala apa yang telah diberikan oleh pihak Atomi sendiri ataupun pihak-pihak yang berwajib yang telah membentangkan, jadi insya-Allah di sana ada ruang-ruang perbincangan apa yang seperti mana kita bincangkan insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz. Ada yang bertanya apa itu fiqh dan makasih syariah tu nantilah saya rasa, sebab setakat ini saya nak tengok dulu soalan-soalan yang kita boleh dikatakan yang utama dulu. Yang lain semua soalan bagus-bagus. Saya pilih dulu yang menjadi persoalan. Kalau saya tengok konsisten, ada je orang tanya berit-derit seperti ini. Abu Mirza, dan saya nampak tadi Aisyah Abu Bakar bertanya soalan yang lebih kurang sama tone dia, iaitu saya rasa ada baru-baru ni saya rasa sejurus selepas kita buat sesi bersama pandangan perbezaan, rahmat dalam perbezaan pandangan. Selamat Ustaz. Allahu Akbar, Ustaz terputus di talian. Jadi saya kena pastikan Ustaz dapat soalan saya. Ustaz, nanti kalau Ustaz dah kembali maklumkan pada saya. Okey. Okey, Khairul Ajmal. Okey, maksudnya okey. So ramai yang bertanya tentang soalan-soalan ni konsisten Ustaz. Ada juga Ustaz okey dengar? Dengar. Macam mana soalan dia, boleh ulang? Saya masalah line sikit tadi. Tak apa. Saya tak pasti lagi soalan dia. Oh, okey. Belum lagi. Jadi soalan ni ada yang konsisten. Ini pun daripada saya rasa lebih kurang sama. Kejap Khairul Ajmal. Okey. Okey, baik. Khairul Ajmal kata, betul ke ada ucapan dari CEO Mr. Pak Hanggil iaitu tujuan perubahan Atomi adalah to share the gospel and business as mission? Itu awak kena tengok dekat Dreamy Foundation yang saya rasa diorang dah buat ataupun makluman untuk semua. Nanti saya akan maklumkan lah, sebab benda ni sepatutnya dia bukan untuk kata orang ni selagi belum diputuskan sahih, jadi kita masih lagi menantikan jawapan yang sahih lah. Macam Ustaz kata tadi, pihak mufti, pihak yang berkuasa, berwajib belum lagi keluarkan kenyataan dan sebagainya. Saya pun tak nak pandai-pandai, tak nak dikatakan pandai-pandai lagi dah boleh cakap bagi pihak atau minta. Saya bukan mewakili mana-mana pihak, saya nak berkongsi saja, iaitu seperti ini soalan Ustaz yang Abu Mirza dan juga Aisyah secara konsisten yang mereka bertanya macam ni. Hari tu jawapan Ustaz yang mungkin mereka ada potong sikit paparan kita bertanya soalan Ustaz, dia tanya pada Syekh Ustaz daripada Morocco. Dia kata, Ustaz, jawapan tu tak tepat. Okey, kenapa tak tepat? Sebab Ustaz tidak tunjukkan video adanya berlakunya penyebaran dakwah kristianisasi. Antara jawapan balas daripada mereka-mereka yang nak dapatkan wallahualam kebenaran, dia kata, sebab Ustaz tak bagi tahu kepada Syekh Ustaz tu video-video penyebaran dakwah Kristian. Lepas tu Ustaz tak cakap pun misi syarikat Atomi ni adalah untuk menyebarkan Kristian. Ustaz cakap yang founder dia yang sebarkan agama sebenarnya misi syarikat. Tapi ada yang tak puas hati dengan jawapan diberikan oleh Ustaz dengan Syekh Ustaz tu, bukan kerana Syekh Ustaz tu salah, kerana makluman tu tak jelas pada Syekh Ustaz. Tapi saya rasa ini juga nak saya maklumkan pada semua, bahawasanya Dreamy Foundation telah pun tunggu kenyataan rasmi telah pun menyatakan buat sekian kalinya bahawasanya Atomi dan juga Dreamy Foundation adalah dua entiti berbeza. Dah pun memaklumkan bahawasanya Dreamy Foundation itu atas kapasiti peribadi. Boleh cari, you guys ada Google, ada apa, pergi cari, jangan percaya apa saya cakap, buat pencerahan anda sendiri. Sebab kita kalau boleh carilah jawapan tu sendiri. Kalau tak ada, saya boleh bagikan dia punya status terkini. Dan telah dinyatakan juga penubuhan itu adalah untuk kerja-kerja dakwah Kristian atas kewangan Pak Hanggil sendiri. Dan juga dimaklumkan bahawasanya akaun Atomi Malaysia dan apa yang disalurkan kepada Atomi Korea adalah akaun berbeza. Ke Dreamy Foundation adalah totally different, tak ada kena-mengena langsung. Jadi berbalik pada situasi apa yang mereka tanya ni Ustaz, yelah saya pun rasa macam mungkin mereka tengok sebahagian kecil je, mungkin berapa minit tu je kan. Mungkin sekali lagi ni Ustaz, kita nak ulang siaran. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Talib satu soalan, dan terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah.
Sebenarnya Ustaz memang ada soalan dia, ada memang di sini Ustaz quotekan soalan dia dalam bahasa Arab dan Ustaz dah terangkan. Baik, Ustaz bacalah dalam bahasa Arabnya dan Ustaz terjemahkanlah. Ustaz, pada mulanya Ustaz bertanya kepada Syekh Ustaz, tetapi dia menjawab, dia kata aku tak boleh jawab soalan ni. Antara soalan yang Ustaz berikan iaitu okey, sebelum Ustaz nak baca soalan, kenapa Ustaz pergi tanya Morocco? Orang kata apa hal sampai Morocco pergi tanya, kan kita ada ilmuwan? Tak. Kita kena faham, Ustaz ni berguru dan Syekh Ustaz di Morocco. Tak salah Ustaz bertanya tentang kepada guru Syekh Ustaz. Kerana apa? Kita rasa kita sebagai orang yang lemah, dhaif. Kita bukanlah orang yang hebat. Jadi apa salah kiranya? Dan dia ada orang yang mana Prof Rugi ni boleh cari dia punya credibility dia, memang dia dijemput dan sebagainya. Jadi Ustaz pun dah berdialog, berjumpa dan memang ada bertalaki dengan dia. Apa salah kiranya kalau Ustaz bertanya kepada guru? Menjadi adab kami waktu Ustaz umur 12 tahun di Mojokerto, Surabaya, Ustaz dah mengaji Pondok Indonesia. Kami belajar adab. Adab dahulu sebelum ilmu. Sebab itu kata para alim ulama, al-adab qabla al-ilm. Adab dahulu sebelum ilmu. Maksudnya tak salah kalau Ustaz bertanyakan sebagai adab seorang anak murid, bertanyakan kepada gurunya, dan bukan dia memberi fatwa tetapi dia memberikan apa yang Ustaz beri dan Ustaz bagi tahu siapa yang rasakan yang bahawa ia tidak jelas dan tidak, itu tidak menjadi masalah. Itu bukan perbahasan dia. Perbahasan dia sebenarnya Ustaz dah bagi ayat-ayat Quran. Bahaskan ayat Quran itu. Okey, soalan dia Ustaz sebutkan boleh ataupun tidak kita bermuamalah dengan orang yang bukan Islam di dalam perniagaan. Bukan itu maksud dia. Ustaz tahu, oh bermuamalah memang boleh Ustaz. Okey, dengar sampai habis soalan dia. Untuk pengetahuan kamu, wali ma'rifatikum hadhihi tijarah bai' asasul hayat. Untuk kamu ketahui bahawa perniagaan ini adalah jual beli dalam urusan kehidupan. Maksudnya berus gigi, ubat gigi, apa yang disebutkan. Kita sebutkanlah syarikat atomi ni. Tetapi Ustaz kata tetapi tu maksudnya adalah masalah dia. Tetapi perniagaan ini dimiliki oleh seorang Kristian. Okay. Dan dia memberitahu secara soreh. Secara soreh ni secara zahir, secara terang-terang di dalam fi mauqi' al-internet. Ni Ustaz tunjuk ni. Jadi kata Ustaz, tak ni pula ni. Ni fi mauqi' al-internet ni ada ni. Tak tahulah nampak ke. Ustaz kata ada disebutkan di dalam internet. Maksudnya dalam internet dah disebar luaskan. Duit dia, maksudnya duit apa yang dia niagakan, dia akan buat membina gereja. Kan? Tempat orang ibadat, orang bukan bukan Islam. Gereja. Dia bukan bagi kepada gereja, dia bagi kepada padri-padri dia. Bagi kepada padri. Untuk apa? Untuk memberikan tausiah, untuk membesarkan agama dia. Tetapi bukan untuk memerangi Islam. Baik. Memerangi Islam ni kita kena faham. Ustaz akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Boleh tak? Ustaz baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Persoalan dia bila Ustaz kata dia untuk membesarkan agama dia tetapi bukan memerangi Islam. Dia bukan seperti negara-negara yang ambil duit tu perang negara Islam. Tidak. Tetapi dia membina gereja, dia bayar kepada padri, kemudian dia luaskan agama Kristian. Dan dia bukan, dia tak tahu. Ustaz dah beritahu, dia sebut dalam internet. Dia sebut, sepatutnya mintalah kalau nak Ustaz screenshot benda ni, Ustaz boleh bagi. Kan? Patutnya minta. Ni kenapa doktor pergi tanya, Ustaz pergi tanya pergi tanya orang Morocco, orang Malaysia tak ada ke? Tak. Adab Ustaz bertanyakan kepada guru-guru Ustaz yang mungkin pandangan mereka yang boleh kita lihat, kita pakai. Kemudian memang kita menjadi adab Ustaz akan bertanyakan kepada Syekh Ustaz. Itu memang akhlak daripada ataupun daripada Ustaz sendiri. Kemudian Ustaz kata boleh tak seseorang itu masuk dalam perniagaan ini? Dia tak jawab. Dia tak jawab. Ustaz bagi terus terang. Dia kata dia tak jawab. Tetapi selepas daripada tu dia jawab. Selepas daripada tu dia jawab. Dia kata tidak menjadi masalah
dan tidak jadi selagi mana tidak dia jual benda-benda haram, dia jual dalam tu benda-benda haram ni kita kena tahu benda-benda yang memang qat'i yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut seperti arak ke, ada riba dan sebagainya ke, ada benda-benda yang memang haram, penindasan ke, penipuan ke, itu benda-benda yang sebegitu. Jadi kata Syekh, dia kata ada pun dia nak duit dia ataupun perniagaan dia nak khususkan kepada gereja, kepada apa yang Ustaz sebut tadi, tak ada masalah. Itu hak dia. Jadi hak dia seperti mana yang disebut yang di dalam surah Al-Kafirun. Sebab tu Ustaz kata hujah ni Ustaz kena dengar betul-betul. Hujah ni bila dia kata itu hak dia, selagi mana dia bukan menggunakan duit untuk pergi gunakan duit, pergi memurtadkan orang. Jadi adalah kawan-kawan, sahabat-sahabat pergi tanya kepada Ustaz, Ustaz dah tengok ke video? Baik, Ustaz kata kamu tengok video ke ataupun kamu baca daripada ni? Video memang boleh menjadi bukti, tidak menjadi masalah, tetapi berikan kepada saya, Ustaz sekarang ni berikan kepada saya seorang satu nama yang telah dimurtadkan ataupun kerja-kerja yang telah dipergi kepada orang Islam, kemudian dia pergi keluarkan daripada agama Islam kepada agama Kristian. Ustaz kata bagi seorang nama. Kemudian apa yang telah Ustaz pun baca, bukan tak baca, macam kalau Talib tadi kata tunggu, Tuan Haji Talib kata tunggu nanti Atomi keluarkan, tak apa. Ustaz hari ni baca kan. Sebab Ustaz bila cari-cari dalam internet terjumpa ada satu daripada Atomi, dia keluarkan iaitu 6 benda, 6 perkara. Ustaz tolong baca kan. Ni Gila. Ustaz bukan Maksudnya ahli Atomi. Ustaz pun maksudnya Ustaz buat homework, Ustaz check betul Ustaz check sendiri. Check. Baik. Okey, Ustaz bagi tahu. Yang pertama, tolong dengar. Bila dia keluar surat, maksudnya itu adalah satu akad. Akad yang mana akad kita dengan mana-mana syarikat. Terma dan syarat tu mesti ada. Baik. Soal dia kata, oh ni menipu lah, dia tukar ke. Soal itu bukan persoalan dia. Persoalan dia adalah hitam putih. Benda yang hitam putih yang ada yang kita dapat, itulah yang kita lihat. Baik, yang pertama, apa yang disebutkan? Ni Ustaz baca ni dan Ustaz dapat memang ada satu kertas Atomi dia bagi, Ustaz dapat maklumat ni dia bagi kepada jabatan-jabatan agama, jabatan mufti, jabatan jakim. Jadi Ustaz dapat, Alhamdulillah. Kan, macam mana Ustaz dapat tu? Dengan izin Allah lah kita cari, kena usaha lah cari, kena tengok dan sebagainya. Jadi Ustaz dapat. Yang pertama, Ustaz baca. Ni Ustaz dapat, Ustaz baca lah. Sebab Ustaz kaji. Yang pertama, Atomi dan Dreamy Foundation adalah dua entiti yang berasingan. Jelas. Okay. Dreamy Foundation ni yang mereka soalkan, inilah yang menyebarkan Kristian, inilah yang pergi ini. Kan Ustaz dah kata, hukum dia ada ulama' membincangkan hukum. Baru-baru ni pun ada seorang Ustaz, Alhamdulillah, dengan keikhlasan dia, dengan kehebatan yang Allah berikan, pergi betulkan bumbung gereja di Sabah. Alhamdulillah. Perbahasan itu perbahasan ulama'. Boleh tak boleh? Itu perbahasan ulama', Ustaz kata. Betulkan bumbung termasuk dalam perbahasan ulama'. Gereja dia bagi bantuan dan sebagainya kan? Betul. Jadi bukankah itu ada perbahasan ulama'? Itu yang Ustaz sebutkan. Jadi yang pertama, Ustaz nak fokuskan di sini, tak apalah. Moga-moga kita sama-sama boleh kerja dakwah ni lebih kuat lagi. Yang pertama, disebutkan dalam surat itu, boleh carilah. Atomi dan Dreamy Foundation adalah dua entiti yang berbeza, berasingan. Itu yang disebutkan. Yang kedua, dia sebut Dreamy Foundation adalah yayasan swasta yang ditubuhkan oleh pengurusi Pak Hanggil atas kapasiti dan perbelanjaan dia sendiri. Maksudnya duit dia sendiri. Bukan perbelanjaan Atomi. Jelas? Ustaz rasa jelas. Boleh baca. Akad ni boleh baca dan dia telah iklankan. Kalau diiklankan, dia macam ni, sesuatu gerakan, apa pun yang dia nak sembunyikan, nanti Ustaz akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi nanti. Sebab Imam Nawawi, Ustaz merujuk dalam kitab Imam Nawawi. Apa yang dikeluarkan, jadi kita terima apa yang disebutkan. Sebab itu hitam putih, secara black and white. Yang ketiga, Atomi dan Dreamy Foundation tidak berkongsi akaun. Sejak daripada awal. Kedua-dua entiti adalah sepenuhnya diasingkan. Oleh itu, kedua-duanya mempunyai dua akaun yang berasingan. Jadi, tidak jadilah kalau ada 5 poket,
4 poket masuk sini, 1 poket, jadi dia sama-sama adalah istilah-istilah yang kena cari juga. Tuan Haji Talib pun kena cari juga istilah-istilah poket. Jadi Baik, yang poket. faham Okay, baik. insya-Allah poket. Yang faham akan faham. Maksudnya walaupun kita kata akaun berbeza tetapi tetap dana yang satu, dia bukan masalah tu. Masalah dia kembali kepada hukum asal. Sebab tu Ustaz kata bila kita nak berbicara sesuatu, dia melibatkan tentang hukum. Tak boleh kita kata saya nak sebut sebarkan tanpa kita bicara hukum. Tak, dia kena kepada hukum. Dia kena bercakap tentang hukum lah saja. Bercakap tentang hukum. Bercakap tentang soal akidah, bercakap tentang soal hukum dan bercakap tentang soal akhlak. Inilah Islam. Islam dia tak boleh pisahkan. Kita bicarakan tentang soal akidah tanpa hukum. Kita tak boleh bicarakan tentang ni tanpa kita membicarakan tentang akhlak. Ketiga-tiga ni adalah Islam. Akidah, syariah dan akhlak. Itu yang disebutkan. Baik. Yang keempat, Atomi berdiri dengan polisi syarikatnya sendiri. Bacalah di dalam polisi. Sebab tu kita kena rujuk polisi. Sebab tu kita kena berjumpa. Macam Ustaz. Ustaz kalau nak mengeluarkan Ustaz tak cepat keluarkan hukum. Bila orang kata tak apa, bagi tahu dulu. Atomi pun dah jemput Ustaz. Dah ada muzakarah. Dia bentangkan dan sebagainya. Sebab tu Ustaz boleh bercakap. Kalau tidak, takkanlah Ustaz nak bercakap dengan apa yang Ustaz tak tahu. Boleh tengok daripada Facebook Ustaz. Saya tidak akan bercakap. Minta maaf Ustaz, kadang-kadang bahasakan diri Ustaz bukan nak tunjuk Ustaz ni rasa bangga. Tak. Kadang-kadang kita nak ingatkan, kita ni jangan lari daripada tajuk sebab kita ni orang yang ada diberikan sedikit ilmu. Jadi kita bercakap lah, orang panggil Ustaz. Bukan nak tunjuk kita ni hebat sangat. Tak. Saya bercakap atas dasar apa yang saya buat kajian. Yang kelima, dana yang diterima melalui jual beli, ekspor, import dengan Atomi Malaysia. Ni penting ni, dengar betul-betul. Dana yang diterima melalui jual beli, ekspor, import dengan Atomi Malaysia dan cawangan Muslim lain adalah semata-mata untuk tujuan perniagaan sahaja. Nombor 5, jelas. Akad tu jelas. Untuk perniagaan. Dia tidak ada sebarang, dah dia kata, Ustaz, hari tu dia sebarkan, dia macam ni. Bila kita ambil video, orang buat program. Bila orang buat program di gereja menggunakan nama lambang syarikat dan sebagainya, itu kita tak boleh ambil kira lagi. Kita kena tengok polisi dia, betul ataupun tidak. Ataupun ada sesuatu yang bercanggah dengan polisi dia. Dia kata begini tetapi dia buat lain. Kena datangkan yang dia buat lain tu macam mana. Sebab tu Ustaz kata datangkan. Ada berapa ramai orang yang telah disesatkan, dimurtadkan, pergi kerja. Sebab Ustaz juga telah berjumpa face to face melalui internet dengan orang yang ada berautoriti. Yang nanti Ustaz akan sebut juga. Iaitu, kejap Ustaz nak tengok nama dia. Ustaz kena ingat. Bro Ahmad Cho. Ustaz dah ni. Halal Division, Korea Muslim Federation. Ustaz bertentangan mata dia dalam FB dekat live, bercakap tentang dia. Ustaz tanya tentang soalan berapa banyak orang Muslim di sana telah dimurtadkan. Kita bercakap tentang Korea, kena tahu tentang Korea. Soalan tu telah Ustaz tanyakan. Dia kata tidak ada. Tidak ada. Kalau orang kata tidak ada seorang pun orang. Maksudnya tidak ada seorang pun. Okey. Itu yang disebut. Macam mana Ustaz tahu dia sebut ataupun tidak? Dia sebut, boleh tonton nanti dalam YouTube. Ustaz rasa pun telah dah ni. Jadi dia sebut, dia adalah Halal Division Korea Muslim Federation, orang Korea. Dan dia kata, dia mengucapkan terima kasih sebab kita hari ni minta halal yang sebelum daripada mereka ni, mereka tak penting pun halal sebab tak ada kepentingan. Tetapi dengan kepentingan itu tadi, seperti mana kata Imam Nawawi, Ustaz nak simpan kata Imam Nawawi ni di akhir. Dia seronok sebab kita akan baca tu baru kita faham. Jadi dia kata bila kita membantu, dia boleh bergerak dengan duit yang kita ada. Itu kan bukan kemaslahatan, kebaikan kepada orang Muslim yang Ustaz rasa, betul kan Ustaz Talib? 200,000 betul? Umat Islam kurang habis tu sekarang Ustaz. Kurang daripada 200,000 average. Campur dengan orang yang datang daripada luar negara. Baik, macam mana mereka nak bergerak kalau tidak ada, tetapi dengan adanya sijil halal yang diminta dan dibayar $1,000 untuk sijil halal, $1,000 untuk renew dan sebagainya. Jadi itu adalah kebaikan yang boleh kita memanfaatkan dan membantu Islam di sana. Dan kita dengar dalam beberapa video dan sebagainya bagaimana mereka usaha untuk kembangkan, untuk mereka nak
nak di sana kita kena tahu agama Kristian dan tidak ada agama langsung, ateis, tak ada agama. Jadi bagaimana mereka nak menghadap. Jadi apa yang disebutkan oleh tadi iaitu Bro Cho, Ahmad Cho tadi daripada Halal Vision, Ustaz memang baru Ustaz bermesyuarat dengan dia. Ustaz tanya, berapa banyak Atomi telah menggunakan duit? Tidak ada. Memang tidak ada. Dia bercakap sendiri dan ada video tu. Itu yang disebutkan dana yang diterima melalui jual beli ekspor import dengan Atomi Malaysia dan Cawang Musliland semata-mata tujuan perniagaan saja. Yang keenam, untuk menguatkan keyakinan pasaran Muslim, Atomi bersedia. Maksudnya dia bersedia seperti mana juga kalau kita membahaskan tentang ialah isu-isu yang hari ni ada 2 akaun. Bank hari ni pun ada 2 akaun. Akaun yang satu dan akaun yang kedua. Tak perlulah Ustaz nak syarahkan melalui secara detail, dan kita pun dah tahu takaful pun begitu juga hari ni. Jadi bagaimana membuka akaun berasingan untuk transaksi bisnes antara Atomi Korea dan Atomi Malaysia. Akaun ini boleh diaudit dari masa ke semasa. Dia benarkan kita audit. Hantar panel syariah kita pergi audit tujuan bisnes dan tiada kaitan dengan mana-mana aktiviti keugamaan. Ustaz rasa ni Ustaz dah terjemahkan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu supaya kita semua faham. Jadi itu adalah yang telah dikeluarkan hitam putih. Jadi Ustaz, dia apa yang dibuat sebalik daripada apa yang dia nyatakan. Baik, apa yang dibuat sebalik, tolong nyatakan. Tolong berikan. Mana bukti yang Ustaz sebutkan tadi, mana bukti orang Korea yang telah dipesongkan akidahnya. Kena keluarkan bukti. Barulah kita bercakap atas dasar memang ada benda tu real wujud. Tapi kalau kita anggap mungkin, itu tidak dibenarkan. Sebab tu Ustaz nak bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Boleh ke, Talib? Sila. Saya nak dengar. Khusyuk saya dengar sebab apa? Kena itulah kata Muhajirin kata memang pakar ni. Apa dengan apa yang Ustaz cakap tu semua ada dalilnya, ada ada faktanya, ada tabayun Ustaz si tanya. Memang Ustaz tanya si pada brother Ahmad Cho tu. Saya tengok kat sini Ahmad Cho, boleh Google sini Ahmad Cho. Ahmad Cho adalah Director Chairman of Halal Committee from Korea Muslim Federation, KMF. Ya. Saya dengar Ustaz ada tanya itu, insya-Allah. Baik. Memang Ustaz? Ada Ustaz ada bertanya. Baik, ada dengar ke? Dengar. Baik. Teruskan Ustaz. Apa yang Ustaz nak kongsi dengan Ustaz Imam Ahmad Nawawi? Imam Nawawi. Oh, Ahmad Nawawi tu ya, Ahmad Nawawi tu kita punya orang Malaysia. Baik. Imam Nawawi, silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Talib. Okey. Dengar Ustaz baca sebab Ustaz nak buka dekat skrin Ustaz. Okey. Wa qala al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullah fi syarah sahih Muslim. Telah berkata Imam Nawawi, dia bermazhabkan di dalam mazhab Syafi'i, di dalam sahih Muslim, boleh rujuk. Dia punya muka surat 41 jilid yang ke-11. Okey, disebutkan telah ijma' muslimun, orang Islam, iaitu kita boleh bermuamalah dengan ahli zimmah. Maksudnya kita boleh bermuamalah dengan orang-orang yang selain daripada agama Islam. Kemudian disebutkan dan selain daripada itu, jika dia kata sesuatu perkara yang tidak boleh, yang Ustaz ringkaskan, sesuatu yang tidak boleh adalah dengan memerangi Islam. Okey, dengan memerangi Islam. Kemudian ditanya, fa in qil idza kasurat amwalahum azu al-muslimin. Dia kata sekarang ni persoalan dia, apabila duit mereka banyak, mereka akan orang kata menindas orang Islam. Mereka akan menyakiti orang Islam. Dia kata begini, apabila ditanya oleh para alim ulama perbahasan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim ni. Jadi ini kata-kata para alim ulama, bukan kata Imam Nawawi, tetapi kata para alim ulama apabila membaca perkongsian daripada Imam Nawawi yang mengatakan kita boleh bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Baik. Kita kena tahu orang bukan Islam ni mungkin di antara kita dia tahu orang bukan Islam je habis kita tak boleh bermuamalah. Tidak. Di dalam Islam ni ada beberapa kategori kafir yang disebut kategori yang bukan Islam.
Jadi perbahasan itu perbahasan para alim ulama. Ada yang disebut kafir harbi, iaitu kafir yang memerangi Islam, ambil senjata perang dengan orang Islam. Itu adalah orang Islam yang kita tak boleh berurusan dengan dia. Tak boleh berurusan. Melainkan itu pun ada perbahasan para alim ulama mengatakan jika mendatangkan kemaslahatan kepada orang Islam, menjadikan orang Islam ni kuat, boleh. Tidak menjadi masalah. Dengan syarat dia mendatangkan keuntungan kepada orang Islam. Contohnya kita tahu senjata dia boleh kita gunakan dalam kita mempertahankan agama. Waktu tu kita boleh beli. Itu perbahasan para alim ulama. Ulama membincangkan sebab nak menguatkan orang Islam. Tetapi dalam apa yang disebutkan oleh ulama pada ni Ustaz bacakan, dia kata kalau waktu itu duit mereka banyak, mereka menyakiti, dia kata perbahasan ini ada dibincangkan di dalam para ilmuwan, para alim ulama, bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Dia mengatakan, dia mengatakan waqala asy-Syafi'i, ni Imam Syafi'i kata, lau anna harbiyan, jika orang-orang yang mana orang-orang yang disebut kafir harbi ni dia masuk dengan kita secara aman dan padanya ada harta, yang mana harta dia, mereka ni ada harta, ada duit, dan daripada situ kita tidak menjadi masalah untuk bertaamul. Lam nu'arid lahu fi malih, kita tidak menjadi masalah untuk bertaamul dengan mereka. Sebab itu kata para alim ulama, apabila dia memberikan kesan faedah yang mana kepada orang Islam, kita dibenarkan. Sebab itu kita melihat kepada kemaslahatan yang menguatkan orang Islam. Apabila dicakapkan hari ni kan, Tuan Haji Talib kan? Ya. Dengar ke? Apabila kita bercakapkan tentang soal orang yang kita bercakapkan mengenai soal nak beri orang Islam ni kemaslahatan, kekuatan. Jadi kita lihat kepada maqasid tadi. Apa dia yang disebutkan maqasid ni adalah tujuan sesuatu syariat. Itu nama disebutkan maqasid syariah. Kita melihat, menimbangkan antara kebaikan dan keburukan. Jadi adakah syarikat ini memerangi Islam? Itu kena jawab dulu. Ada tak bukti dia memerangi Islam? Itu kena jawab. Baik, ada Ustaz, saya ada bukti. Tunjukkan bukti itu. Tunjukkan bukti itu. Sebab itu di dalam muzakarah yang telah kita bahaskan, kita bukan sekali je buat terus ni. Kita ada muzakarah yang didatangi oleh beberapa orang tokoh juga. Kita dah membincangkan beberapa perkara, bahawa antara yang tak boleh adalah sumbangan yang menindas, memerangi Islam. Sumbangan yang boleh orang kata nak menindas Islam sehingga Islam ni jatuh. Jadi sumbangan itu tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Sumbangan yang tak boleh juga adalah apabila sumbangan itu menyebarkan Kristian. Menyebarkan Kristian dengan tujuan untuk memurtadkan, menyebabkan orang murtad, menyebabkan orang keluar Islam. Itu pun tak dibenarkan. Jadi Ustaz tanya, diambil daripada muzakarah, Ustaz tanya, tunjukkan bukti di hadapan nama, mesti ada bukti yang ni, berapa ramai. Takat kalau kita ambil gambar di dalam gereja, siapa mereka? Adakah mereka ni orang Islam? Adakah mereka ni agama Islam? Jadi tunjukkan kepada kita siapa mereka. Kita jangan membuat satu andaian, kerana Islam ni bukan boleh buat sangkaan, andaian, tidak. Sebab tu kita bercakap atas dasar fakta, dasar bukti, dan hari ni Ustaz ada tunjukkan bukti. Ustaz dapat daripada surat, daripada yang Ustaz sebutkan tadi, secara jelas 6. Ustaz keluarkan bukti, ini surat dia. Boleh cari di internet kerana Ustaz pun buat kerja. Dia sebut nombor 5 dan nombor 6 secara jelas. Iaitu tidak ada kaitan dalam keugamaan, aktiviti apa. Apa yang mereka buat adalah secara individu, bukan atas dasar nama syarikat. Ini bukti daripada mereka, mereka jelaskan. Jadi kalau ada sebaliknya, kena tunjukkan bukti dan kena keluarkan bukti itu. Baik, faham. Dan bila Ustaz cakap ni membuatkan otak saya berfikir dengan ligatnya, sebab sebagai orang yang saya adalah tugas-tugas di bahagian broadcasting, bahagian media dan sebagainya. Kita memang tahu dan sedia maklum memang ada kenyataan yang sahih yang memang diumumkan secara terbuka bagaimana
owner kepada satu syarikat gadget, saya tak nak sebut, gadget yang cukup masyhur, orang memang bergebut berkehendakkan walaupun ia mahal, memang orang berkehendakkan kepada gadget tersebut. Jadi mereka owner ni ataupun antara CEO ataupun big boss ni memang menyumbangkan pada satu pertubuhan NGO yang membela orang-orang Yahudi. Dan ada juga satu syarikat gadget dan telekomunikasi yang memasang peranti kepada umat Islam Uyghur supaya mereka nak memantau. Ini you guys boleh Google, you guys memang boleh cari, memang jumpa di mana mereka memasang. Jadi pemberita tanyalah, kenapa kau pasang sekian-sekian? Oh, kita nak mengelakkan supayanya mengelakkan risiko adanya teroris-teroris di kalangan umat Islam, dan dia nak tahu pergerakan umat Islam. Itu memang dah sahih memberitahu. Tapi saya tengok merata-rata orang pakai, Malaysia pun tak tahulah adakah kita tutup sebelah mata ke, wallahu alam. Wallahu alam. Dan itulah sekarang saya pun benda ni Ustaz, itulah dia pendapat kan. Jadi kita pun rasa macam mana ni Ustaz kan, dalam keadaan macam ni apa benda yang kita perlu utamakan? Kita utamakan apa? Benda ni sentiasa ditanya dan saya nampak soalan-soalan di sini. Macam mana tu Ustaz? Kalau sah macam atomi ni, apa yang Ustaz bacakan perkara 1 hingga 7 tadi, 1 hingga 6. 1 hingga berapa Ustaz tadi? 1 hingga 6. 1 hingga 6 tidak dinyatakan pun objektif-objektif yang pernah saya nyatakan tadi untuk syarikat lain. Saya tak tahu, mungkin saya tak tahu. Saya rasa sangat jelas lah. Saya sangat jelas, wallahu alam. Dan bagaimana Ustaz kalau kita nak melihat pada situasi mereka yang beranggapan bahawasanya mereka was-was atau mereka tak pastilah tentang atomi ni, apa yang perlu mereka lakukan. Pada saya dah jelas lah ni, tapi ialah sebab mungkin mereka kurang dapatkan maklumat dengan terperinci apa yang boleh mereka bacakan. Dan mungkin Ustaz, saya nak ambil 1-2 soalan. Contoh daripada Khadijah Syukri. Ustaz, macam mana kalau CEO sebelum tu Tuan Haji Talib, saya ada dapat satu mesej. Dia kata ada dekat sini, kita transparent sebab perbualan ini kita kongsikan. Siapa nak bertanya, apa yang boleh saya jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya sebut wallahu alam. Ada yang menanyakan kepada saya, dia kata program malam ni tak terbuka lah sangat sebab ada ramai yang kena blok. Dia kata ramai saya kena blok. Wallahu alam, saya rasa semuanya telah dikongsikan, boleh bertanya kepada saya. Ni ada mesej yang diberikan, jadi saya bacalah. Dia kata malam ni taklah terbuka. Saya kata benda ni terbuka, boleh dibaca. Saya rasa wallahu alam, kalau ada di blok ke ataupun tak ni kita tak tahu siapa dia. Jadi boleh masuk, boleh bertanyakan. Kemudian ada juga bertanya 2 pejabat mufti menasihati untuk menjauhi. Baik. Saya kata begini, memang ada pejabat-pejabat mufti yang mana telah memanggil dan telah berinteraksi. Jadi kita tunggu saja. Dia menjauhi ataupun tidak itu apa yang disebutkan oleh pandangan yang belum dikeluarkan. Maksudnya kena tunggu sebab benda ni adalah benda yang kontroversi. Jadi seperti yang Ustaz sebutkan, pandangan Ustaz adalah pandangan seperti mana yang disebutkan perbahasan para alim ulama. Jika pihak yang berautoriti mengeluarkan satu hukum, Ustaz ni hukum dia tak boleh, jadi ikutlah. Itu yang kita sebutkan kepada ni. Tetapi masalah itu walaupun ada daripada itu, masalah itu tetap jadi masalah khilaf perbahasan ulama. Perbahasan itu tetap menjadi perbahasan para alim ulama, tetap menjadi perbahasan yang diperbincangkan. Jadi kita kena tunggulah. Jadi sementara kita menunggu, kita membincangkan tentang hukum hakam, kerana sekarang ni masalah dia, ahli-ahli yang telah masuk, dia nak tahu status. Adakah perkara ni haram Ustaz? Duit kami ni kami makan haram, kami makanan yang haram kami bagi anak bini, kami makan. Adakah doa kami tak mustajab? Jadi tugas saya menerangkan hukum. Bukan saya nak mengeluarkan hukum, maksudnya memberi fatwa. Tidak. Jadi saya bukan buat kerja mereka yang berautoriti. Tak, kita mengakui, tetapi sama-sama tunggu. Sambil-sambil kita tunggu, sambil-sambil tu kita bincang hukum.
Teruskan. Ya, betul. Yang rasa dia kata, ustaz saya rasa tak boleh, tak apa. Tidak ada paksaan. Kamu rasa kamu nak memilih kata nak berhenti, tak apa. Tetapi bagi pandangan ustaz, tak salah. Sebab kita dah ada akad, kita dah ada bukti yang menyatakan, dan ustaz pun dah selidik sendiri, dah tengok sendiri bukti depan mata. Melainkan kalau ada bukti selain daripada itu cerita lain. Hukum dia boleh berubah. Jadi kita tengok sekarang ni, kita kalau dah tengok apa yang ustaz bentangkan tadi 6, dan saya tengok ada sahabat-sahabat yang kongsikan 6 yang ustaz sebutkan tadi. Jadi ia adalah sebagai pemutus seperti mana yang hari ini menjadi satu isu kontroversi. Jadi ustaz membincangkan, mengeluarkan sesuatu perkara, dan kita kena mengetahui bahawa bila kita bercakap tentang soal hukum, iaitu tentang hukum haram ni terbahagi pada dua. Dia haram li zati, haram yang mana qat'i. Ini perbincangan ulama. Haram yang ada dalil. Ada dalil. Contohnya dalil dia arak, haram. Allah haramkan. Tidak ada benda yang boleh dibahaskan. Arak tetap haram. Perkara-perkara itu li zati, haram yang Allah nyatakan. Dan ada satu lagi haram li ghairi atau li kasbih, iaitu haram yang mana disebabkan sesuatu dia menjadi haram. Tetapi bila hilang sebab tu menjadi halal, tidak menjadi masalah. Jadi perkara itulah yang banyak. Contohnya cukup banyak. Contohnya solat. Ini dibahaskan oleh ulama. Solat itu haram tak? Tak haram. Tetapi ditegah, kata ulama, ni boleh lihat perbahasan ulama. Ditegah pada waktu-waktu yang Nabi tegah. Ada solat yang kita nak solat bila-bila boleh solat. Tetapi ada waktu yang Nabi tak bagi. Contoh lepas subuh, lepas asar. Jadi Nabi kata jangan solat. Jangan solat. Ini perbahasan ulama, walaupun ustaz tu bukan haram, itu Nabi tegak. Tetapi penegahan Nabi itu ada sebab, ada berfokus. Jadi perkara yang dilarang itu, bila dilarang, kata para alim ulama, dia kena lihat kepada sesuatu perkara. Maksudnya satu perkara yang mana dia bukan diharamkan melalui Al-Quran. Sebab ustaz dah baca dalil. Cuba ambil dalil yang ustaz baca ni. Ini perbahasan daripada perbahasan para alim ulama. Baik. Minta tolong catat, buka, kita sama-sama buka Al-Quran, kemudian kita lihat apa yang disebutkan. Yang pertama, dalil yang dikeluarkan ialah yang kita ambil daripada Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Itu yang kita dah bincangkan. Cuba perbahaskan daripada sudut ayat itu. Adapun mereka membincangkan di dalam surah At-Taubah. Kan? Ada kan membincangkan di dalam surah At-Taubah. Ayat berapa tadi? Surah At-Taubah? Baik. Surah At-Taubah tu. Baik. Tapi sebelum tu Ustaz, saya sebenarnya saya rasa nak ketawa pun tak tahu, wallahualam. Sebenarnya malam ni kalau nak tahulah kena blok ke apa ke, tertutup ke, itu agak lucu lah sebenarnya Ustaz. Sebenarnya malam ni ada 8 saluran kita siarkan dan boleh dilihat secara terbuka, terpampang dalam YouTube. Saya tak tahulah macam mana dia orang kata tutup. Wallahualam lah ya. Kadang lucu jugalah. Jadi saya terimalah apa Ustaz. Mungkin yelah dia mungkin di Facebook, maksudnya dia di blog. Sebenarnya merata-rata boleh tengok. Malam ni Ustaz merata-rata boleh tengok. Allahu Akbar. Okey. Itulah jadi saya benda-benda yang melucukan tu saya tak berapa nak fokus sangat. Saya nak fokus benda-benda penting. Kalau cakap kena blog lah apa tu semua, alasan orang yang tak nak. Ya, minta maaf lah ya. Saya minta maaf lah. Jadi boleh cari dekat. Okay. Jadi Ustaz ni dalam surah At-Taubah ayat 28. Saya nak dapatkan penjelasan Ustaz. Jadi dalam ayat ni petikannya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari kurniaannya. Dan jika menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Taubah ayat 28. Okay, kenapa saya bacakan surah ni? Inilah dia antara dalil mereka berikan. Jadi kita faham mereka pun ada pandangan mereka. Mereka katakan orang ataupun ahli-ahli atomi ni, diri-diri atomi ni lebih utamakan duit dan sanggup memperjudikan agama, sanggup menyokong bersekongkol dengan agama Kristian. Izinkan saya untuk membahaskan tentang ayat surah At-Taubah ayat 28. Silakan. Dalam surah tu kita rujuk tafsir, penafsiran. Dia bukan kita ambil ayat secara zahir.
kalau kita ambil secara zahir, banyak ayat yang kita hari ni ada ayat-ayat yang kita akan rasa susah, sukar. Tetapi ayat ini perlulah dibaca dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir, dan kita mencari apa yang dibahaskan oleh para alim ulama. Baik. Ustaz rujuk di dalam tafsir yang muktabar, Imam Ibn Kathir, At-Tabari, macam-macam di dalam tafsir ini Ustaz cuba kupaskan. Dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru yang pertama, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Baik. Ulama membahaskan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik ini najis. Baik. Ulama membahaskan siapa dia musyrik. Ulama membahagikan kepada dua pandangan. Satu golongan yang mengatakan musyrik ini termasuklah ahli kitab. Ahli kitab. Ada ulama yang membezakan. Musyrik ni adalah orang yang bukan ahli kitab. Iaitu ini perbahasan ulama, boleh rujuk di dalam surah Al-Bayyinah. Sebab Allah sebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Iaitu Allah sebut ahli kitab dan Allah sebut musyrikin. Ini perbahasan ulama. Jadi musyrik ni adalah orang-orang yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Maksudnya mereka-mereka yang menyembah api, menyembah berhala, itu musyrik. Okey, itu satu pandangan. Ni perbahasan ulama. Ustaz membawa perbahasan perbincangan ulama. Jadi kita tak boleh baca ayat tu terus kita kata, oh ni ayat ni dalil dia. Tidak. Ustaz membahaskan tentang, saya membahaskan tentang dalil. Minta maaf kalau membahasakan diri Ustaz. Saya kadang-kadang dah terbiasa sebab diceramah kan. Minta maaf sekali lagi. Jadi najasun, najis ini ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan najis itu adalah najis badan. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia kata ini najis badan. Tetapi kebanyakan ulama kata tidak. Najis yang dimaksudkan adalah najis i'tiqad, akidah mereka. Sebab tidak mengikut Islam. Okey, kemudian kita baca lagi. Fala yaqrabul masjidal haram, dan janganlah mereka mendekati masjid haram. Maksudnya Masjidil Haram dikhususkan kepada Masjidil Haram. Jadi ulama berbeza pandangan. Imam Ibu Hanifah mengatakan dibenarkan. Dibenarkan. Ulama berbeza. Dalam ayat ni ulama berbeza pandangan. Mengatakan apabila disebutkan ayat ini masuk dalam Masjidil Haram, Imam Abu Hanifah kata benarkan, tidak menjadi masalah. Imam Syafi'i kata dibenarkan orang-orang yang bukan Islam masuk dalam masjid kecuali masjid-masjid yang disebutkan oleh Allah, iaitu Masjidil Haram dan masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sebab apa? Baik. Ini yang kita kena tahu, sebab bukan baca Quran kita tak rujuk kepada sebab-sebab yang disebutkan ulama. Sebabnya kita kena tahu ni bukan ayat yang diturunkan kita tak boleh bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Bukan. Ini bukan ayat dia. Siapa yang mengatakan ayat ini diguna pakai yang kita tak boleh bermuamalah dengan orang yang bukan Islam? Ayat ini diturunkan pada waktu bila? Ustaz bagi tahu. Ustaz membuat pembacaan pada 9 Hijrah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada 9 Hijrah. Maksudnya pada 9 Hijrah disebutkan oleh ulama penegahan daripada orang-orang yang bukan Islam untuk masuk, orang yang bukan Islam tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebab apa? Kita kena tahu sebab Masjidil Haram pada waktu itu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka masuk nak berdagang. Jadi disebabkan itu Allah khususkan jangan kamu dekat kepada Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Iaitu Allah Subhanahu kata sesudah tahun ini. Tahun itu adalah 9 Hijrah. Nabi SAW, jika kamu bimbangkan kepapaan. Waktu itu mereka ialah kalau katakan Masjidil Haram ni sebab bila orang yang bukan Islam masuk ada sumber kewangan, kemudian mereka berniaga. Jadi Allah kata jangan takut dengan kefakiran. Jadi ayat itu diturunkan khusus kepada Masjidil Haram, bukan kepada muamalah. Kenapa kamu gunakan, seseorang menggunakan ayat yang bukan fi mahalih, bukan pada tempatnya. Jadi kena menggunakan ayat pada tempat. Bukan kita baca Al-Quran kemudian kita jawab, kita beri ayat Quran itu sebegitu. Tidak. Ayat Quran bukan sebegitu. Perbincangan ulama boleh rujuk di dalam tafsir. Ustaz rujuk di dalam tafsir, Ustaz baca, sebab tu Ustaz bercakap. Bukan pandangan Ustaz tetapi pandangan para alim ulama.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadli insya. Jadi Allah kata kalau kamu bimbangkan kepapaan, sebab kita bila Allah haramkan masuk ke Masjidil Haram, Allah haramkan, maka pada waktu itu kalau kamu takut, maka Allah akan berikan kepada kamu kekayaan. Jadi dia nak sabitkan, jadi kalau kita tinggalkan iaitu syarikat yang ada yang disebut seperti mana yang disebut khususnya atomi ni, maka Allah akan kayakan kamu. Itu bukan hukum. Kita tak boleh ambil hukum begitu. Hukum perbahasan dia, yang pertama kita kena kembali pada hukum perbahasan. Adakah bermuamalah dengan orang yang bukan Islam ini dibenarkan ataupun tidak? Dan orang yang bermuamalah, kita bermuamalah ini, adakah mereka ini memurtadkan, memerangi Islam? Itu kena jawab dulu. Kita kena jawab kepada perbahasan, jangan pergi kepada masalah-masalah yang bawah ni. Masalah pokok dia sekarang ni, ulama berbeza pandangan. Sehingga kan membina gereja, kan Ustaz sebut, boleh rujuk di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, menyebutkan perbahasan. Imam Abu Hanifah menyebutkan dibenarkan kalau orang yang nak dapat tender, nak dapat projek daripada gereja, contohnya gereja nak bina gereja, nak dapat projek, nak dapat tender, dibenarkan. Dan ada juga mufti di Malaysia yang kata tak apa, kalau dah itu kepakaran kamu, boleh kamu ambil, tidak menjadi masalah dan duit itu halal berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah. Kan itu kan perbezaan pandangan ulama. Kenapa kita rasa oh tak, ini duit ni syubhah, ni haram, ni tak berdosa. Ulama tak sebegitu. Para alim ulama membincangkan hukum tentang hukum. Jadi hukum ni selagi mana ada jalan keluarnya, ya betul, ni adalah kita ni, tetapi kita sekarang ni tanya, ada tak syarikat ini memurtadkan orang, syarikat ni memerangi Islam? Itu jawab dulu. Tolong jawab tu dulu. Sebelum nak pergi ke bahasan yang selanjutnya. Itu yang dibincangkan. Itu yang dibincangkan. Sekarang ni dia dalam video dengan surat. Okey, surat dah ada, video ada. Kan? Kata video ni yang ni. Okey, siapa orang yang dalam video tu? Adakah orang Islam? Yang dalam video yang tunjukkan dalam gereja, adakah itu orang Islam? Buktikan itu orang Islam. Pastilah. Ataupun mungkin dalam agamanya. Okey. Kemudian kita kena tahu pula surat tu telah jelas. Akad surat, melainkan ada sebalik daripada ni. Boleh semak akaun, boleh semak. Hari ni dibenarkan. Ada pihak Atomi pun dah kata boleh disemak untuk ni, dan itu kerja yang akan dibuat oleh mereka-mereka yang ada berautoriti. Tak ada masalah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Jadi ayat syukur. Itu yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 28 tu bukan perbahasan. Ayat itu ditujukan kepada itu ayat itu ditujukan kepada Masjidil Haram, bukan bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Faham. Baik. Baik, masya-Allah, syukur, jelas. Terima kasih Ustaz. Yalah, kalau boleh, sebab di sini memang kita live di 8 saluran ya, nak jelaskan sekali lagi. Dan saya sangat yakin yang live dengan menonton kita semua ni akhlaknya baik-baik, syukur. Jadi kita jaga adab kita, akhlak kita. Kita nak belajar kat sini sekarang ni, kita bukan nak cari siapa salah, siapa betul dan sebagainya. Kita nak tambah ilmu. Hari ni, malam ni, cuba bagi tahu saya berapa banyak yang you guys dah belajar dengan sesi bersama dengan Ustaz dengan begitu dekat. Kita faham, ini dalilnya faham. Jadi, yelah, kita ni kurang ilmu Ustaz, minta maaf. Jadi bila surah At-Taubah ni kita nak fahamkan kenapa digunakan sebegitu rupa, kenapa disamakan kita sebagai begitu rupa. Jadi bila Ustaz jelaskan, rupanya tak boleh guna sebarang tempat ayat Al-Quran tu, kita tengok apa asbabun nuzulnya, kenapa diturunkan dan sebagainya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah, syukur. Saya harap rakan-rakan kita ni, siapa yang tak jelas dan sebagainya, boleh ajukan balik soalan, boleh tanyakan balik mana-mana yang tak jelas tu, boleh tanyakan balik, sebab kita nak biar adil ya Ustaz ya. Biar adil, mudah-mudahan sesi ni kita dapat tambah. You guys boleh tanya apa saja. InsyaAllah kita akan bacakan. Baik, alhamdulillah, kata terima kasih Ustaz, banyak berkongsi, syukur, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Daripada Syari Azlan, daripada Aini Isya, Jamila kata alhamdulillah. Aisyah kata fiqh ilmu ni luas, lebih kepada husnuzon, bukan dapat bab tauhid yang perlu keyakinan 100%. Okey, Susan, alhamdulillah, syukur ya Allah. Okey, baik, ada soalan-soalan lain? Okey, Syirin ambil semula nota tu, baik. Yang bukan ahli atomi pun kena dengan ceramah ni supaya tidak menurut ahli atomi yang bukan-bukan. Baik, Nurlia, terima kasih atas cadangan. Nur Aisyah kata Dr. Yusuf Al-Qardawi pun kata boleh.
Abang Miji patut PM yang Seba tu bagi dia join dalam ni biar hampa dengar betul-betul. Baik, faham, terima kasih. Dia orang boleh dengar di dalam YouTube Dr. Tunku Asmadi ya. Okey, baik. Jadi ada apa-apa lagi soalan Ustaz? Mungkin ada bahagian yang mungkin saya tercicir atas kekurangan ilmu saya. Apa yang boleh mungkin kita bahaskan sebab saya faham ada perkara-perkara yang pokok yang perlu kita tekankan di sini dah jelas. Saya rasa dia akan berbolak-balik lah sebab saya faham perdebatan ni tak akan pernah habis. Saya suka nak merujuk pada satu kes yang menjadikan satu perbincangan cukup panjang. Kalau siapa boleh ingat, saya pernah juga cakap perkara ni tentang ASB. Memang panjang lebar kisahnya kan. Tapi bila diputuskan sebab dia memberi banyak manfaat dengan apa yang dikatakan haram itu tidak jelas walaupun dia kata bercampur dan sebagainya tapi tidak dapat dijelaskan dengan khusus maka diharuskan. Ada yang kata tidak boleh tapi secara umumnya diharuskan. Begitu Ustaz ya, betulkan saya Ustaz? Ya betul-betul, itu perbahasan yang kita pun dah tahu. ASB tu maknanya perbahasan yang telah kita bincangkan. Maksudnya Ustaz tak naklah perdetailkan hukum, tetapi Betul. kalau ada soalan-soalan daripada siapa-siapa, insyaAllah kita akan jawab serba ringkas. Perbahasan yang ringkas insyaAllah kita akan usaha jawab. Wallahualam. Baik. Okey, saya rasa tadi kebanyakan soalan-soalan tu lebih kepada merujuk kepada polisi lah. Saya nampak je banyak pada polisi tu kita tak nak sentuh sebab kita bukannya wakil atomi di sini. Kita bukan pihak yang ada authority untuk bercakap bagi pihak atomi. Asrul, ramai yang nak tahu surat Mufti Selangor poin nombor 5. Mohon penjelasan. Ramai nak tahu surat Mufti Selangor poin nombor 5. Poin nombor 5 yang mana? Oh, yang tadi tu ke? Ustaz, poin nombor 5 tu apa Ustaz tadi? Poin nombor 5, dana yang diterima melalui jual beli ekspor import dengan atomi Malaysia dan cawangan muslim lain adalah semata-mata tujuan perniagaan sahaja. Itu ke yang dimaksudkan? Barangkali, saya rasa itu. Ataupun tadi ada Ustaz dah sentuh surat daripada Jabatan Mufti Selangor? Baik. Wallahualam, surat Mufti Selangor ada poin nombor 5. Ada poin saya. Baik, kita macam ni, apa-apa pun dia secara umum, dia tidak mengkhususkan secara umum. Sebab semaklum Ustaz, pihak atomi telah menghantar segala dokumen yang diminta. Sebelum daripada ni, berdasarkan ada yang kata berdasarkan kepada video, kepada persepsi, kepada apa itu semua, maksudnya kita dah, maksudnya pihak atomi telah menghantar. Dan Ustaz sendiri telah minta untuk menghantar beberapa dokumen-dokumen. Itu kerja yang dibuat oleh syarikat. Ustaz adalah badan bebas. Bukan Ustaz ni mungkin ada kata, oh Ustaz tu dibayar ahli atomi. Tak apalah. Itu apa yang nak sebutlah. Tetapi apa yang nak dibicarakan, Ustaz bercakap tentang hukum hakam. Hukum hakam. Itu Ustaz sebutkan. Saya menyebut tentang hukum hakam. Hukum hakam yang menceritakan tentang bermuamalah, kemudian macam mana perbahasan ulama, apa yang dipahamkan dalam hadis Al-Quran. Bukan kita bercakap atas dasar apa, atas dasar oh saya ni mungkin daripada latar belakang begini ataupun tidak, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah kita hari ini bercakap atas dasar hukum yang menjadi satu perkara yang dibahaskan, kemudian okey. Ada satu soalan dia kata, boleh tak dalam kristianisasi, okey, tentang lakum dinukum waliyadin. Yang ayat, saya rasa ini antara benda yang ditanya jugalah tentang bagaimana untukmu agamamu, untukku agamaku, surah Al-Kafirun ayat 6. Di mana ini menunjukkan ketegasan dalam Islam tu jelas Ustaz ya. Betul. Dia sebenarnya Islam ni, dia apabila dia bercakap di dalam surah Al-Kafirun itu yang dibahaskan oleh ulama. Apabila dicakapkan tentang nama Allah, ketika mana isu nama Allah boleh diguna pakai ataupun tidak, mereka menganggap itu yang dibahaskan oleh ulama. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala minta ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bila kita nak, dia ada kaedah-kaedah yang mana kita guna pakai. Apabila kita nak berdakwah, kena secara hikmah, kena secara dengan orang kata kita mengetahui tentang apa yang disebutkan
oleh perbahasan alim ulama. Jadi dia bukanlah semudah kita nak kata oh orang ni macam ni terus kita. Tak. Setiap agama kita kata mereka ada agama-agama yang menyebarkan. Ada agama-agama yang menyebarkan. Jadi kan Ustaz dah sebutkan tadi apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, perbahasan ulama tentang kata-kata para alim ulama mengenai tentang Imam Nawawi, mengatakan jika sekiranya menguatkan dia punya ekonomi contohnya, waktu itu kata para alim ulama, jika menguatkan pula orang Islam punya ekonomi, kekuatan orang Islam, sehingga kita membahaskan orang Korea, Islam Korea menerima ekonomi yang dibuat oleh pihak-pihak yang memerlukan sijil halal, jadi di sana menjana ekonomi dah boleh bergerak. Itu satu kemaslahatan yang baik yang perlu dipandang lebih luas. Jadi apabila Ustaz bercerita tentang ayat iaitu di dalam surah Al-Kafirun, ketika mana mereka ini tidak memerangi Islam. Tidak memerangi Islam. Jadi Islam ni memberikan hak kepada mereka. Itu agama mereka. Mereka nak dirikan gereja, mereka nak ni, dan di dalam fasal, Ustaz nak baca juga. Ustaz ada menulis satu artikel. Iaitu, boleh Ustaz nampak ke? Tak nampak Ustaz, terus jadi gelap. Rasa Ustaz pakai phone ni. Tak apalah, biarkan dia gelap. Yang penting suara Ustaz dengar. Okey, dengar suara saya saja sebab saya tengah buka dekat saya punya telefon ni, minta maaf. Okey. Ustaz ada menulis satu artikel dan artikel ni memang Ustaz bentangkan di dalam perbahasan dan perbincangan di tak silap Ustaz di Brunei. Iaitu hubungan kemasyarakatan muslimin dengan non-muslim mengikut perspektif maqasid syariah di Malaysia. Ni Ustaz menulis. Antaranya yang menarik, yang boleh Ustaz kongsikan, yang boleh saya kongsikan. Okey. Apa yang Ustaz nak kongsikan, pernah dengar tak Piagam Madinah? Pernah Ustaz. Okey, Piagam Madinah ni telah dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masihi. Bersamaan tahun pertama Hijrah. Dia ada 47 fasal. 47 fasal, bukan cari pasal, ni fasal. Fasal. Okey. 23 fasal itu merupakan hubungan antara umat Islam sesama umat Islam, iaitu golongan Ansar dan Muhajirin. 24 fasal yang berbaki membicarakan hubungan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, iaitu khususnya Yahudi. Baik, di dalam itu, apa yang ada? Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, komitmen perundingan. Yang ketiga, komitmen pertahanan. Yang keempat, komitmen kewangan. Yang kelima, dengar betul-betul, jaminan kebebasan agama. Dan yang keenam, dan jaminan keamanan. Ini adalah Piagam Madinah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk, boleh tengok, benda tu ada di dalam internet. Piagam Madinah ni yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu Hijrah Nabi buat, dan pasal 23 golongan Islam iaitu Muhajirin dengan Ansar, dan 24 adalah mereka yang mana 24 fasal itu adalah dengan Yahudi, dan di sana ada 6 perkara yang dibincangkan, antaranya kebebasan agama. Jadi ayat surah Al-Kafirun itu adalah kebebasan kepada mereka selagi mana mereka tidak memerangi orang Islam, selagi mana mereka tidak orang kata menindas orang Islam, seperti mana yang di dalam surah yang Ustaz sebutkan tadi. Di dalam surah yang disebutkan, iaitu yang kita menggunakan dalil di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ustaz baca ayat dia, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Iaitu Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil. Allah minta kita berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu, kemudian tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman ataupun tidak memurtadkan kamu, tidak ni. Jadi keluarkanlah isi apa yang telah dimurtadkan, apa yang di ini. Itu ayat tu jelas. Boleh rujuk dalam tafsir, boleh rujuk pandangan para alim ulama. Dan Allah tutup pula, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita kena berlaku adil.
kita boleh memberi bantuan, kita boleh ni. Jadi perkara-perkara itu sepatutnya diperhalusi dan boleh rujuk dalam apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Selagi mana tidak ada bukti yang mengatakan mereka memerangi, itu kena pegang. Tidak ada bukti mereka memerangi, tidak ada bukti mereka mengeluarkan kita daripada agama, kena bukti, bukan bercakap atas asas sangkaan, bukti. Jadi pada waktu itu barulah kita akan bercakap daripada soal yang lain. Baik. Faham Ustaz, Masya-Allah. Yalah, jadi Ustaz saya rasa ada yang soalan nombor 5 yang dia maksudkan ini adalah merujuk kepada Tuan Fitri Hafifi ada highlight kat sini. Jadi saya sempat salin, mungkin saya nak tanyakan tentang mereka kata ada viral satu kenyataan media daripada pejabat Mufti Selangor di mana poin nombor 5-nya Ustaz dia mengatakan bahawasanya umat Islam dinasihatkan agar meninggalkan segala aktiviti, kumpulan, pertubuhan dan perniagaan yang diketahui dengan jelas tujuannya adalah untuk penyebaran agama dan fahaman yang bertentangan dengan Islam. Media Mufti Selangor. Jadi kalau kata macam tu macam mana Ustaz ya? Jadi yang dia orang kata keliru ni sebab apa dia kata atomi ni menyebabkan Kristian. Baik. Walhal itu kita pun sudah faham bahawasanya itu ada kapasiti Pak Hanggi sendiri ataupun dia CEO. Macam mana tu Ustaz? Baik. Individu, syarikat kan kita dah nyatakan dengan 6 apa yang telah disebutkan yang dikeluarkan oleh Atomi Korea sendiri. Bukan Malaysia, Korea. Malaysia pun dah keluar. Korea pun dah keluar. Jadi kena lihat daripada sudut tu dulu. Daripada sudut perbahasan itu dulu. Maksudnya apa yang disebutkan oleh Mufti, minta maaf, Ustaz tak akan bercakap atas lisan Mufti Selangor. Kerana kita menghormati apa yang disebutkan boleh bertanyakan dengan lebih lanjut. Sebab bila Ustaz buat andaian, mungkin Ustaz takkan buat kemungkinan. Apa yang Ustaz tahu, Ustaz akan sebutkan. Tetapi perbahasan hukum tu tetap seperti mana perbahasan yang Ustaz sebutkan tadi. Perbahasan hukum tetap seperti mana yang disebutkan. Dan Ustaz, kalau mengikut timeline ya Ustaz, kalau mengikut timeline, maksud saya perbahasan ini ataupun kenyataan daripada pejabat media Mufti ini di mana memberikan pihak Atomi itu memberikan maklum balas untuk penjelasan. Sebab tu dia mungkin yalah saya kata tak nak mungkin di sini kata adalah untuk penyebaran agama kalau jelas tujuannya. Jadi Atomi Korea mengambil langkah apa yang Ustaz katakan tadi itu memberikan penjelasan bahawanya tak ada. Jadi betul, sebab itu yang kita kata kena ada pada bukti. Jadi pihak Atomi Korea telah memberikan penjelasan. Dia dah memberikan penjelasan jika ada. Kalau jika tidak ada, jawapannya sebalik daripada itulah. Jadi kalau individu, sebab tu saya kata kalau individu macam seseorang individu yang memberi, berapa banyak syarikat yang memberi dana ni? Banyak syarikat-syarikat yang memberi dana kepada Buddha 10 juta. 10 juta, kemudian banyak dana-dana. Jadi perbahasan itu tetap dia jadi perbahasan para ahli ulama yang cukup panjang. Faham Ustaz. Yalah, jadi pada saya faktor soalan ini wujud, saya rasa timeline ya, maksudnya yalah kalau kita tengok susur galur timeline itu surat Mufti keluar dulu untuk mendapatkan bahawasanya kalau diketahui dengan jelas tujuannya, maka Atomi Korea telah memberikan jawab balas menjelaskan tak ada. Jadi maksudnya kalau dapat dibuktikan sebaliknya, maka tak adalah. Dah Atomi Korea dah memberi penjelasan tak ada. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya pun tak sabar mana surat tu. Kalau boleh, yalah, kita sendiri sekarang ni Ustaz, saya rasa semua sedang menantikan kita ni, maksudnya menantikan pihak yang berautoriti ni memberi keputusan muktamad, kan? Mufti ni kata apa, dan saya terlintas ni nampak ada satu persoalan. Ustaz, kata kat Malaysia ni ada 14 mufti. Katalah semua mufti kata no, satu mufti kata yes, apa jadi? Kalau majoriti mufti kata yes, satu mufti kata no, apa jadi Ustaz? Mungkin ada tak hukum-hukum yang mungkin supaya kita faham Ustaz yang boleh kita jadikan satu contoh macam rokok ke, macam ASB ke, apa ke, macam mana Ustaz? Baik, ini satu isu yang menarik. Dia Ustaz senang je. Kita kena menghormati orang yang berautoriti. Katakan 14 kata 13 lah kata tidak, satu kata ya. Kembali kepada yang kita, sebab kita
kita kena faham setiap negeri ada orang yang telah ditaklifkan, telah diamanahkan untuk mengeluarkan hukum. Jadi negeri tu kalau mufti dia kata tidak, maka dia ikutlah. Itu daripada sudut ikut pada patuh pada perintah amir. Maksudnya pada perintah ulul amr. Iaitu bila dah diamanahkan mereka boleh ikut. Itu pada asasnya. Tetapi kalau dia berijtihad, saya rasa saya dah dengar perbahasan para alim ulama, bukan dia berijtihad, dia memilih. Dia nak ikut secara dia senyap tanpa memberi kesan kepada orang lain. Itu diri dia. Itu cerita lain. Ada pandangan-pandangan, memang ada kisah-kisah yang mana apabila dikeluarkan, mereka buat sebalik daripadanya, tidak menjadi masalah. Imam Malik, apabila Imam Malik membicarakan tentang tentang hukum hakam, di sana juga ada Imam Al-Lais, pandangan-pandangan ulama yang bercanggah, sedangkan waktu itu Imam Malik punya kitab Muwatta' tu nak dijadikan dustur, nak dijadikan perlembagaan, tetapi dihalang oleh Imam Malik. Maka waktu itu perbahasan itu seperti mana mengikut kepada keadaan setempat. Itu asasnya. Maksudnya kalau semua ataupun 13 kata tidak, satu kata, yang kata ya boleh tu negeri tu ikutlah. Yang kata tak boleh, kalau dia nak patuh tidak menjadi masalah. Kita kena patuh pada apa yang disebutkan. Tetapi kalau dia nak buat juga, boleh Ustaz? Boleh? Kalau dia nak buat, Ustaz, saya rasa saya nak buat lah Ustaz. Dia nak buat. Dia punya diri sendiri tanpa memberi kesan kepada orang lain. Tak masalah. Contoh, perbahasan kunut. Perbahasan kunut, Ustaz ambil satu contoh. Ada negeri yang kata tak perlu kunut. Maksudnya mengikut sunnah Rasulullah. Ada negeri kata kunut. Baik. Dia daripada satu negeri, yang mana negeri tu dia datang ke negeri yang berkunut, jadi dia solat, dia kata dia tak nak kunut. Dia solat seorang-seorang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia ambil daripada pandangan ulama' juga. Bukan bercanggah dengan Quran dan sunnah. Dan ada satu soalan, Ustaz suka juga. Ada satu soalan dia kata, kenapa ahli-ahli atomi tak KIV, tidak bertawakuf, berhenti. Ya, betul. Saya nak tanya. Okay. Ni ada satu soalan daripada Hafiz Lutazan. Bagus soalan ni. Satu soalan yang baik. Dia bertawakuf tak bertawakuf, selagi mana ada perbincangan ulama' ataupun kita menunggu, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, dia bukan haram yang tak boleh buat langsung. Jadi tawakuf tak tawakuf itu kebergantungan kepada kefahaman. Maksudnya bila kita hari ni, dengar ke? Dengar. Baik, bila kita hari ni ada perbahasan para alim ulama, maka perbahasan itu dibincangkan selagi mana tidak diputuskan secara nyata. Jadi waktu itu kenapa kita nak berhenti sedangkan benda itu ada pandangan ulama berijtihad? Kenapa nak perlu berhenti daripada ni? Kalau adakah kita nak katakan dia dah dah lebih kepada haram? Tidak. Sebab atomi dah keluarkan surat. Melainkan ada pandangan sebalik daripada tu. Sebab tu kita kena pandangan asas tu kita kena ikut. Pandangan asas, perbincangan asas daripada apa yang kita bincangkan. Jangan kita pergi masuk kepada perkara-perkara yang tak dibincangkan. Jadi baik, faham. Nak tawakuf tu atas dasar apa? Sebab apa kita nak berhenti? Contohnya vaksin hari ni, Ustaz nak bincangkan vaksin kan. Contohnya, vaksin ni kita nak kena tunggu cok halal. Dulu, nak dapatkan daripada JAKIM dulu cok halal. Ulama' berselisih pandangan. Sehingga kan mengambil barang haram dalam keadaan darurat. Ulama' berbincangkan bab tu. Takkan kita nak kata, tunggu dulu. Tak. Jika ada perbahasan ulama' membahaskan sesuatu benda itu, maka selagi mana dia tak bercanggah dengan Quran, kenapa kita nak ni? Melainkan benda tu ragu-ragu, tak tahu. Memang tak tahu langsung. Tapi ni benda tahu. Atomi dah keluarkan surat. Tahu tak? Tuan Haji Talib tahu tak surat 6 tu? 6 ni. 6 itulah itu secara rasminya tidak diumumkan. Jadi saya tak pasti. Tapi Ustaz tahu. Jadi benda tu dah dinyatakan. Jadi apa yang ragu-ragu? Cuba tanya apa yang diragu-ragukan. Dia ragu-ragu ni maksudnya kita tak tahu benda tu betul ke atomi ni mungkin ada. Ustaz pun tak tahu, Ustaz cari pun tak tahu, Aircon pun disorokkan, kemudian tak dapat berhubung. Itu kita ragu-ragu memang tak. Yang ni kita boleh berhubung, kita boleh bercakap. Ustaz boleh bercakap dengan pihak Korea, Muslim Korea di sana, bertanyakan tentang atomi. Ustaz boleh dapatkan detail dia. Apa yang jadi ragu-ragunya di situ? Baik. Alhamdulillah. Hafifi Lutazan kata jelas semua Ustaz.
Alhamdulillah, syukur. Jadi sebenarnya kita kena tunggu dengan rasmi lah. Manalah apa ni surat tu ya. Orang tanya Ainisha, surat apa yang Atomi keluarkan? Jadi kita nantikan insya-Allah. Rasa kita ni sebagai ahli, kita boleh minta Atomi Malaysia ataupun Atomi lah untuk mengumumkan barangkali. Ini saya rasa kalau pengumuman ni saya rasa Allahu Akbar, ini satu rahmat. Bahawasanya surat ini akan diumumkan secara official. Alisha kata bila surat official yang jelas dikeluarkan, mana surat-surat sebelum ini tidak terpakai kerana sudah jelas. Betul Alisha? Betul Alisha. Sebab saya bukan kapasiti bagi pihak Atomi Malaysia, saya tak boleh nak mewakili ke apa tidak. Kita nak bagi tahu bahawasanya selagi mana yang apa yang Ustaz katakan tu dah dapat rujukan tu, maksudnya itulah yang saya yakini. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan InsyaAllah mudah-mudahan akan kita dapatkan jawapan tu nanti Ustaz. Masya Allah. Jadi, Ustaz wajarkan netizen tentang Atomi. Nick Haziman, Ustaz wajarkan netizen tentang Atomi. Tak apa, itu mungkin saya rasa itu atas sikap lah ya, Nick Haziman, atas akhlak masing-masing, atas kepercayaan. Kita pun sebenarnya tak boleh, kita kalau boleh saya nak minta semua ahli Atomi yang awak ahli ke ataupun tidak, saya rasa kita tak perlu mana-mana pihak untuk saling hentam-hentam ni bukan akhlak kita lah. Allahu Akbar. Kalau boleh kita jauhi lah ya. Jauhi akhlak hentam-hentam ni, dan kalau boleh semua yang bersama dengan Atomi ni saya rasa kita tak perlu nak merendah-rendahkan produk lain. Betul. Dan sebagainya. Tuan Haji tadi boleh saya mencelah sikit tak? Sila. Baik, Ustaz nak jawab. Kalau banyak soalan tak apa, Ustaz akan jawab secara ringkas-ringkas. Baik, kita orang Islam, kita kena jaga lidah kita. Jangan kita hari ini menggunakan lidah dalam keadaan mendatangkan kemurkaan Allah. Tak setuju tidak jadi masalah. Kan Ustaz buka mukadimah. Kita boleh, pandangan Ustaz boleh dibuang, boleh diambil, kecuali apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Ustaz bercakap atas dasar fakta, atas dasar dalil, hukum, perbahasan para alim ulama. Tak bersetuju tidak menjadi masalah. Baik, ada di sini ada beberapa soalan yang dia disebut mengajak, menghasut. Dia sebenarnya begini. Tak bersetuju dengan pandangan tidak menjadi masalah. Kita menghormati dan mereka juga kena menghormati pandangan apa yang kita sebutkan. Supaya dia adalah pandangan yang ada perbezaan di sana. Tetapi apabila dah dibuktikan, dah telah disebut, kita sebelum daripada Ustaz nak bercakap, Ustaz pun telah dipanggil, kemudian Ustaz telah menyemak dan Ustaz rasa apa yang Ustaz dapat, Ustaz berpuas hati. Sebab tu Ustaz bercakap atas dasar apa yang kita jumpa, apa yang kita dapat, apa yang kita semak. Jadi Ustaz boleh semak, Ustaz boleh tengok dan Ustaz boleh berbincang, Ustaz boleh bertanya A to Z. Ustaz dah pergi lihat dan berbincang dengan diajak juga iaitu seorang daripada Korea. Memang dia ada dalam halal punya. Jadi Alhamdulillah kita dah berbincang, kita dah tengok. Jadi Ustaz yang suruh tanya apa pandangan orang ahli Korea pula kat sana kan, orang Islam. Adakah diorang kata betul? Jangan, ini adalah satu gerakan yang jahat, yang menindas kami, yang jadi kita kena ambil pandangan sana juga. Kena selidik. Kan dunia sekarang ni kan senang. Jadi tolong selidik, tolong semak. Apabila tak bersetuju tidak menjadi masalah. Yang bersetuju Alhamdulillah teruskan. Tidak menjadi masalah kerana perbahasan telah dibincangkan tentang hukum. Wallahualam. Baik, Masya Allah. Itulah dia. Jadi saya rasa benda ni panjang kisahnya lah. Ini apa Ustaz pernah jelaskan isu mesin basuh kain ke apa ni. Okey, baik. Dan saya rasa dia soalan ni yang mana yang berkaitan je lah saya santuni, yang mana saya rasa yang kurang sesuai. Saya nak move on sebab kita pun dah menginjak pada jam 11 malam, dah 2 jam ni insyaAllah. Saya rasa macam mana Ustaz rasa saya nak tanya secara majoriti malam ni. Bagaimana, adakah anda jelas? Saya nak secara majoriti. Jadi kalau kata nak berbincang tentang persoalan ni, saya rasa sampai subuh besok kita takkan habis. Memang untuk kita berbicara tentang hukum hakam ini adalah perbezaan pandangan, ya, perbezaan pandangan. Ini sempat lagi memancing ni, nak kena ni aku rotan ni nanti ni kan. Hari ni kita nak fokus pada perkongsian ilmu ya. Okey, baik. Jadi kalau ada tolong bagi feedback. Saya nak tahu jelas. Okey, Rosita kata jelas, baik. Zata kata jelas. Ungku Azmiah kata jelas. Samsudin Zubari, sempat kau nanti kau. Samsudin masa ni jelas sangat. Zaini kata jelas. Okey.
Anis kata sudah sangat jelas, jalan terus, tak perlu berdebat, baik diam. Ana Nurul Akmal, saya sangat bersyukur pada Ustaz dengan bicara walaupun Ustaz tak ada apa-apa kebenaran Atomi, tetap bagi ilmu pada kami ahli Atomi. Terima kasih Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih Ana kerana membaca isi hatiku. Saya nak ucapkan terima kasih pada Ustaz. Kamil Rozani kata, jelas kemah keming. Wah, baik boh. Nur Madia sangat jelas, Alhamdulillah. Bakri, sangat jelas. Lagi, siapa lagi? Jelas, thank you panel. Maka Majid, kalau jelas bagus. Jadi sebelum itu Ustaz, saya nak juga Ustaz kupas sikit. Satulah petikan daripada Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i pernah bercakap, aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tapi aku pasti akan kalah dengan seorang yang jahil. Kerana orang yang jahil itu tidak pernah faham landasan ilmu. Jadi kadang kita nak berdebat dengan orang yang macam-macam, Ustaz, asal dengar-dengar, aku dengar, aku rasa landasannya tak, ilmu tu tak jelas, tak kukuh Ustaz. Jadi adakah terbaik, adakah baiknya kalau kita ni yang rasa ialah kita perlu nantikan keputusan muktamad ataupun pandangan yang lebih arif, iaitu mungkin pejabat mufti, JAKIM barangkali. Sementara waktu ni, ada baiknya tak kalau kita duduk diam saja Ustaz, kita teruskan perjalanan pada mereka yang terus yakin, atau kita nak sibuk menjawab lagi penjelasan Ustaz? Macam mana Ustaz? Saya nak tahu malam ni macam mana. Baik, apa yang saya sebutkan tadi, Ustaz offkan mic. Baik, apa yang Ustaz saya sebutkan tadi iaitu mengenai tentang hukum hakam. Kita berijtihad, maksudnya berijtihad daripada ulama-ulama berijtihad pandangan. Jadi pandangan-pandangan itu berasaskan kepada Quran dan Sunnah baginda Rasulullah. Selagi mana mereka yang tidak memerangi Islam mengangkat senjata, kemudian pergi menjadikan satu gerakan, pergi ambil memurtadkan orang dengan jelas. Selagi mana ia tidak jelas, sama-sama waktu itu kita tak boleh nak menghukum. Melainkan kita dapat dengan benda yang jelas. Baik, dan apa yang telah dikeluarkan oleh Atomi Malaysia sendiri dah keluarkan, dan Korea pun telah dikeluarkan, yang Ustaz telah baca, yang telah disebarkan, yang Ustaz dapat dan Ustaz baca. Jadi saya baca dan saya tengok, jadi apa yang kita boleh bagi tahu bahawa berhenti daripada kita salah menyalahkan antara satu sama lain. Teruskan apa yang kita rasakan perkara itu adalah merupakan perkara yang menjadi perselisihan, yang mana kita pun dah perselisihan tu tetap menjadi perselisihan, tetapi daripada keyakinan kita, daripada apa yang telah disebutkan, disampaikan melalui hukum hakam, jadi mereka yang dah ada tidak menjadi masalah. Bagi saya, apa yang telah dikeluarkan dah cukup jelas, dan kita pun menunggu apa yang dibincangkan oleh pihak yang berautoriti, dan apa pun seperti yang saya sebutkan dibincangkan, dia tetap mempunyai masalah-masalah perbahasan. Adakah kita nak mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah tidak berijtihad dengan cara yang betul apabila mengatakan bahawa membina gereja itu dibenarkan? Membina gereja adalah tempat pusat penyebaran dakwah. Ustaz, saya ulang beribadah. Gereja ni adalah bukan gereja je lah. Kita tak masukkan, maknanya mana-mana rumah ibadah adalah tempat penyebaran, daripada situlah agama. Kalau perbahasan hukum itu dibahaskan oleh para alim ulama, maksudnya ulama membahaskan tentang hukum hakam boleh ataupun tidak. Jadi ada yang mengatakan boleh, seperti yang kita sebutkan, boleh tengok Dr. Yusof Qardawi, kemudian, dan tak menafikan yang kata tak boleh, tak menafikan. Jadi walaupun perbahasan itu, kita kena tahu bahawa kita duduk dalam dunia yang berkait antara satu sama lain. Non-Muslim dengan Muslim duduk dalam satu bumbung yang mana kita tahu, mengenal antara satu sama lain, dan setiap mereka ada yang disebutkan. Memang kita pun baca walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha golongan Yahudi dan Nasara sehingga kita ni mengikut agama. Memang jelas, tetapi adakah itu menyebabkan kita tak boleh bermuamalah dengan mereka? Adakah itu dalil yang kita kena berhenti? Mana-mana agama yang mana kita tahu negara yang berpaksikan kepada agama yang bukan Islam, maka kita kena berhenti? Tak boleh.
Sebab tu kita dah sebutkan tadi apabila mendatangkan manfaat, sehingga kan ulama menyebut boleh buat perbahasan. Kafir harbi, kafir yang memerangi Islam ni, boleh tak kita bermuamalah? Ulama membahaskan sampai tahap sedetail tu. Jika dia mendatangkan keuntungan kepada umat Islam, yang boleh memberikan keuntungan, yang boleh menjadikan umat Islam ni kuat, maka ada ulama kata membenarkan. Jadi kita kena faham perbahasan ulama. Jadi bukan, memang kita tahu ustaz, payahlah ustaz ni pun kata, ustaz ni tak. Jangan tengok apa yang ustaz kata. Tengoklah apa yang Allah dan Rasul kata. Jadi kalau orang uh, kalau izinkan ustaz baca sekali lagi untuk penutup. Ustaz pun rasa dah sampailah kepada penutup, sebab yalah dah 2 jam kita berdiskusi, dia tidak akan habis. Yeah. Perbahasan fiqh ni memang akan, ustaz kata dah, saya dah katakan dia adalah masalah khilaf. Ustaz akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar yang ustaz buka mukadimah tadi. Ketahuilah bahawa hukum hakam syarak itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh dan harus. Tidak sabit pun satu pun daripada hukum-hukum itu melainkan dengan dalil. Mesti ada dalil. Nak kata haram, apa dalil kamu? Apa surah yang kamu gunakan yang kata okey, yang kamu kata yang ni menyebarkan agama. Baik, tunjukkan bukti yang mereka menyebarkan agama Kristian yang memurtadkan orang, yang pergi kepada orang Islam. Pergi tanya orang Korea, orang Islam di Korea tu sendiri, adakah? Dan ustaz dah tanya, dah tanya, memang mereka kata tidak ada. Saya rasa Tuan Haji Talib pun dengar sendiri yang disebutkan, dan dia sebut, dia kata, sebab apa kita nak sibuk dengan akidah kita? Kuatkan akidah kita, belajar, jangan tidur waktu kuliah. Kadang-kadang orang pergi masjid tidur, lena, belajar, usaha. Hari ni ilmu boleh dapat melalui internet, boleh dapat melalui pelbagai cara. Kuatkan akidah. Kenapa kita nak terkesan dengan agama orang lain kalau akidah kita mantap? Jadi itu bukan kata-kata saya, kata-kata saudara kita di Korea yang saya bacakan tadi, nama dia. Itu yang disebut. Pengakhiran dia sebut, kata Bro Ahmad Cho. Boleh tengok, boleh dengar. Dia sebut, dia sendiri, orang Korea sendiri sebut. Bukan orang Malaysia. Jadi apabila perbahasan satu negara, kita pergi negara dia, pergi tanya negara dia, ada ke betul? Jadi kalau benda tu tak betul, tak dipastikan, agak-agak, tak boleh. Hukum tak boleh pada agak-agak sahaja. Kalau dia ada penyataan, kita tengok pada penyataan, boleh semak, selagi boleh semak, kita semak. Tidak ada barang yang syak ataupun wasangka. Jadi Imam Nawawi kata, apa-apa yang tidak ada dalil ke atasnya, tidak perlu diberi perhatian kepadanya. Tidak ada bukti, tak perlu bagi perhatian. Serta tidak perlu kepada jawapan. Tak perlu nak bagi jawapan apa. Tunjukkan bukti dulu, tunjukkan dalil dulu. Ini kerana ia bukan hujah. Bukan hujah pun. Serta tidak perlu kita disibukkan untuk menjawabnya. Tak perlu jawab. Sebab tu saya tak menjawab kalau sebut Ustaz ABC. Saya menghormati semua tokoh-tokoh ulama. Saya hormat orang-orang yang panel. Alhamdulillah, semua Allah memberkati ilmu. Dan kita mohon jaga akhlak kita, tunjukkan akhlak yang baik. Saya tak pernah namakan orang ni ABC ke, FYZ ke. Jangan kita namakan. Akhlak kita, akhlak. Sebab tu akhlak saya diajar melalui adab sebelum ilmu. Adab. Robert, iaitu guru Imam Malik, mengatakan apa? Al-adab qabla al-ilm. Adab dahulu sebelum ilmu. Serta tidak perlu kita disibukkan untuk menjawab. Bersama dengan ini, para alim ulama ada yang secara sukarela dalam hal seperti ini. Maksudnya, perkara-perkara ini telah menjadi satu asas daripada pandangan ulama. Maka saya bercakap atas dasar apa yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Jika mereka bercakap melalui Al-Quran dan Sunnah, perbahasan itu merupakan perbahasan perbincangan ulama, khilaf. Perbincangan khilaf ini, iaitu perbahasan ulama, mestilah dimurnikan, dibahaskan melalui secara ilmiah, dan ia boleh diangkat. Ustaz ulang sekali lagi, dia boleh diangkat melalui perbahasan ini apabila ada di sana pihak yang berautoriti, ulul amri, boleh mengangkat khilaf. Jadi bila diangkat khilaf ni, selesailah masalah itu. Walaupun kata, dia kata dah daripada awal. Tak, benda tu tetap masalah perbezaan pandangan. Tetapi apabila pihak berautoriti telah mengangkat, telah mengeluarkan satu hukum, maka kita ikut seperti mana pihak berautoriti kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah,
kita ni bermazhabkan Imam Syafi'i, kena ikut mazhab Syafi'i, kita ikut. Itu telah kita dengar daripada mereka-mereka yang ada berautoriti di dalam agama. Jadi perbahasan tetap perbahasan, tanya iman kita, tanya ilmu kita, tanya kefahaman kita, kita faham ataupun tidak, maka kita serahkan segala hubungan kita dengan Allah, tambahkan ilmu, jaga akhlak, jaga mulut, teruskan apa yang telah kita buat selagi mana benda itu kita dah mengetahui. Jadi yang tak bersetuju tidak menjadi masalah, menghormati pandangan yang tidak bersetuju, yang tak bersetuju juga menghormati pandangan yang bersetuju dan sebagainya. Moga-moga di sana ada keberkatan. Apabila kita berbicara tentang masalah khilaf, berlapang dada, maka berlapang dada itu harmoni dan memberikan ketenangan kepada orang yang faham di dalam masalah-masalah, iaitu perbincangan para alim ulama. Jangan kita sempitkan Islam dan jangan kita senangkan, seperti mana kalau kita hari ini menggunakan Islam sehingga senang menyenangkan Islam ni sehingga terlondeh. Kan? Senangkan Islam ni sehingga terlondeh. Tetapi jangan ketatkan sehingga terjerut leher. Saya ulang sekali lagi. Jangan senangkan Islam sehingga terlondeh. Kan kalau pakai kain, kan kita pakai longgar terlondeh. Tapi kalau pakai ketat sangat akan menjerut. Islam ni adalah agama yang sederhana, tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau mudah. Bersederhanalah di dalam bermuamalah, di dalam kita bertaamul, di dalam keadaan kita mengambil hukum, maka di sana ada ruang perbincangan, kerana Al-Quran tidak diturunkan melalui hukum terus wajib, terus haram, tidak. Tetapi di sana Allah berikan untuk kita memikirkan akal fikiran. Sebab itu Allah kata afala yatadabbarun, afala taqilun, afala tanzurun. Ini semua adalah perbahasan-perbahasan yang menggunakan akal. Selagi mana kita ada akal yang baik, maka seperti mana yang Allah turunkan satu ayat yang disebutkan di dalam surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ustaz tutup dengan ayat itu. Maka bacalah dengan nama Tuhanmu, maka kita gunakan pembacaan kita, istikharah kepada Allah, doa kepada Allah, hormat menghormati, itu yang terbaik. InsyaAllah Allah kasih sayang kepada kita dengan kita menanamkan sifat yang baik kepada orang lain. Wallahualam. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Banyak saya sangat-sangat menghormati dan menghargai masa Ustaz peruntukan 2 jam dengan kami. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang Ustaz kongsikan ini adalah sebagai satu pencerahan ya buat kami yang kurang ilmu, barangkali boleh kata tak ada ilmu lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan mungkin saya nak kongsi juga bersama dengan Ustaz, mudah-mudahan ada sesi lagi di masa akan datang, kita lebih nak tumpukan kepada tentang bagaimana kita nak perbaiki akhlak kita, bagaimana kita nak menjaga silaturahim kita. Itu lebih penting Ustaz. Apalah gunanya kalau kita buat apa-apa saja kita buatlah, suka atau tidak, kita bergaduh adik-beradik, bergaduh suami isteri, bergaduh dengan jiran, kawan-kawan yang kita lama, kerana benda yang menjadi perbalan. Saya sangat yakin benda ni takkan berakhir kalau orang akan mempersoalkan macam-macam lah, sebab ianya adalah satu perbezaan pandangan. Jadi sampai bila-bila dah takkan tamat. Jadi mari kita nak tutupkan satu, maksudnya kita letak satu noktah, insya-Allah. Sama-sama kita doakan moga Allah mudahkan segala urusan. Kita pun sama-sama itu kita nantikan jawapan daripada pihak berautoriti. Jadi pada semua ahli atomi, bersabar. Tidak semestinya kalau anda diam awak salah, tak semestinya diam itu kalah. Teruskan, yang mana yakin teruskan. Dah tak ada lah, lepas ni tak ada lagi nak simbang. Macam mana pakcik tak nak layan dah, pakcik dah maksudnya dah, itu bukan perkara pokok yang kita bincangkan, sehinggalah nanti insya-Allah diputuskan sebaliknya oleh pihak berautoriti. Alhamdulillah sangat jelas. Saya yakin semua pada malam ini juga diberikan penjelasan yang sangat baik. Kita pun merujuk pada orang yang memang ahlinya. Bukan sembarangan orang yang bersama dengan kita. Allah kirimkan rahmat bersama kita, iaitu Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi, ahli fiqh dan ahli makasih syariah. Ada yang tanya apa tu fiqh, apa tu makasih syariah, yang itu you guys boleh google sini lah ya. Nak tanya malam ni itu semua panjang cerita sampai pukul 3 pagi nanti tak habis cerita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Tapi Tuan Haji Talib boleh kongsikan, Ustaz pun nak war-warkan, saya nak war-warkan, boleh kongsikan IG. Ni bukan nak campaign tak. Saya Alhamdulillah channel kita dalam tu saya menambah ilmu saya sendiri. Kita tambah soal jawab, boleh kongsikan. InsyaAllah kita akan bertanya berlapang dada soalan-soalan yang mungkin bukan soalan-soalan yang isu ni.
soalan-soalan apa contohnya saya sakit lutut, macam mana saya nak buat, kemudian macam mana. Baik. Jadi boleh juga ikuti di TV Al Hijrah juga setiap hari Khamis, khidmat syariah. Di situ juga kita cuba rungkaikan masalah-masalah fiqah berdasarkan Quran dan Sunnah baginda Rasulullah. Moga-moga di sana ada ruang kita di akhirat nanti dengan sedikit usaha dan untuk mencari redha Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka-mereka yang bagi feedback bagi pandangan, bagi feedback. Ustaz kalau macam ni, terima kasih. Kalau tak kerana mereka beri feedback, mereka bagi pandangan mereka, kita pun tak tambah ilmu. Syukur, ya Allah, terima kasih banyak-banyak kerana pandangan mereka, kerana feedback mereka, kerana kajian-kajian yang mereka lakukan. Jadi kita boleh belajar sama-sama. Syukur, Alhamdulillah, rupanya ada perbezaan yang kita boleh santuni bersama. Manfaat ni untuk semua orang. Jadi tahniah saya ucapkan pada semua yang bertenang, terus bertenang. Yang mana nak mencari lagi kemenangan, itu pilihan masing-masing. Kerana malam ini kita nak cari kebenaran. Kemenangan tu tak tahulah, bawa baliklah piala yang sepatutnya kalau kamu rasa nak bawa balik. InsyaAllah tu hak masing-masing. Jadi minta ampun, minta maaf semua. Barangkali ada soalan-soalan yang tak terbaca, yang saya mungkin terlepas pandang, yang saya lihat kata soalan-soalan tu boleh didapati dalam website menerusi pembacaan biasa. Saya tak sentuh lah iaitu berkenaan dengan polisi, di mana malam ni tak ada wakil Atomi Malaysia, jadi saya tidak boleh menjawab bagi pihak mereka secara umum. Jadi kepada anda semua, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Boleh follow IG dan Facebook Ustaz, dan juga ada Telegram boleh tanya macam-macam soalan di sana. Baik, terima kasih. InsyaAllah ada sekian umur kita jumpa lagi. Ya, kepada semua ahli Atomi, jalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum.